Itu tahu dia nak apa lah. Kita tahu dia. Saya dapat wanted di sini. Saya nak data servis tak ada kalau macam ni kan kok. Oh, kan mikir worse. Rumah kau dah kena sampai. Saya komplain dengan tahun. Oh,
Saya buat biar sikit. Saya bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini ayat 30 apa? 29 ya. 29 muka surat 225 ya. Wa ya qaum ya, wahai kaum. Ini siapa yang tanya tuan-tuan ya? Ini Nabi Nuh ya. Cerita Nabi Nuh dah. Jadi apa ni yang bertanya itu ya, ataupun yang bercakap itu ialah Nabi Nuh. Ya wa ya qaum, wahai kaum aku, kata Nabi Nuh, la as'alukum alaihi. Aku tidak meminta ya, aku tidak minta, aku pun tidak mengharap ya daripada kamu alaihi ya, malan. Aku tidak mengharapkan harta atas dakwah yang aku buat. Jadi bila diajak kaum dia untuk bersama-sama membantu ya, membina kapal ke ataupun ikut dakwah ya baginda, jadi bukan mal yang diharapkan. In ajriya illa 'alallah ya, tidaklah balasan atau ganjaran yang aku akan terima ya, melainkan Allah lah ya yang layak untuk memberikan. Jadi maksudnya yang diharapkan oleh Nabi Nuh ialah daripada Allah, seperti mana nabi-nabi yang lain. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu ya, dan tidaklah ya aku akan mengusir orang-orang yang beriman. Yang beriman tetap akan bersama Nabi Nuh ya. Innahum mulaqu rabbihim, sesungguhnya mereka yakni orang-orang beriman, mulaqu rabbihim, mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka ya. Rabb, Tuhan yang mencipta, yang menjadikan. Jadi manusia ya yang beriman, dia percaya dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walakinni, akan tetapi, arakum qauman tajhalun. Jadi Nabi Nuh punya bahasa dah naik sikit tuan-tuan ya. Nabi Nuh dah tegas. Nabi Nuh kata akan tetapi arakum, aku melihat kamu ini sebagai satu kaum yang tajhalun. Ya, dalam bahasa Arab tajhalun ni disebut dalam bentuk present tense ya. Mengapa present tense? Sebab maksudnya continuous ya. Salah benda yang present tense ni biasanya dia continuous. Tajhalun makna sentiasa ya. Mereka ini kalau di situ diterjemah sebagai bodoh, bukan bodoh tuan-tuan ya. Mereka ini tak bodoh, mereka ini jahil ya. Sebab bodoh dalam bahasa Inggeris kita panggil stupid ya. They were not stupid but they were ignorant ya. Mereka itu ignorant, ada beza ya. Sebagai contoh, orang yang paling terkenal dengan gelaran jahal ni ialah Abu Jahal ya. Abu Jahal nama sebenarnya ya pada zaman baginda dulu ya, namanya ialah Amru bin Hisham. Nama dia Amru bin Hisham. Nabi pernah doakan mudah-mudahan dia dapat hidayah ya, tetapi Allah tak kabulkan ya. Sampai kesudah ya dia mati dalam perang Badar dalam keadaan kufur ya. Jadi Amr bin Hisham di kalangan orang Mekah, beliau dipanggil Abul Hakam. Abul Hakam, Abu tu maknanya pemilik ya. Jadi kita panggil the father of wisdom, Abul Hakam. Sebab Abu Jahal ni orang yang bijaksana tuan-tuan ya. Dia pandai bercakap, dia pandai berpidato ya, dia pandai berhujah, dia mahir menunggang kuda ya, dia mahir main pedang, dan beliau seorang ahli politik yang hebat, seorang peniaga yang berjaya ya. Takkan dia bodoh? Dia tak bodoh ya. Jadi oleh kerana itu maka orang Arab memanggil dia Abul Hakam, the father of wisdom. Tetapi orang Islam panggil dia Abu Jahal
Ya, the father of ignorance, ya, the father of ignorance. Bukan bijaksana, bukan bodoh, ya, kerana dia berjaya dalam hidup. Ya, sebab tu dalam hidup kita tengok ada orang yang memang berjaya, tuan-tuan, dari segi bisnes, ya, dari segi kehidupan profesional dia, ya, pencapaian dia dalam bidang akademik hebat, ya, mungkin dia ada masters, ada MBA, ada PhD, ya. Ini bukan MBA beli punya, tak, tuan-tuan, ya, ini MBA betul punya, ya. Sebab banyak juga orang mengaku ada MBA tapi tak ada, tuan-tuan, ya. Jadi dia claim dapat daripada university of itulah ini, tengok-tengok tak ada pun, ya. Itu fenomena biasa zaman kita. Tetapi macam tadilah, ya, kehidupan agamanya kesian, tuan-tuan, ya, dia tak solat, ya, puasa pun tengoklah, ya, kadang-kadang puasa, kadang tidak. Agamanya hancur, kita kata, ya. Jadi orang-orang beginilah yang kita kena tolong, tuan-tuan, ya, kita kena bantu, ya, kita kena dakwah dia supaya dia dekat, dia balik kepada agama. Itu tujuan dakwah, membawa semua manusia ke arah, ya, kebenaran. Itu tujuan dakwah, ya. Dan kita kena buat kerja-kerja begitu, sama ada di tempat tuan-tuan tinggal, di pejabat, ya, dalam komuniti kita lah, ya. Itu tugas kita, tuan-tuan. Kerana mereka ini bukan bodoh, tapi mereka jahil, mereka tak kenal Tuhan, ya. Wa ya qaum, wahai kaum aku, ya, may yansuruni minallah, siapakah yang yansuruni, siapakah yang boleh menolong aku, minallah, yakni min azabillah, siapa yang boleh tolong aku untuk menghindar diri daripada azab Allah, in tarattuhum, kalau aku mengusir mereka. Maksudnya, kalau Nabi Nuh tak peduli orang lain, Nabi Nuh hanya fikir diri dia saja. Macam kita lah, ya, kita kata asalkan kita solat, anak-anak kita solat, ya, kita jaga agama, kita tak peduli jiran, kita tak peduli masyarakat kita, ya. Kalau begitulah keadaan dia, nanti kalau Allah datangkan azab, siapa yang boleh tolong, tuan-tuan? Cuba tuan-tuan tengok, bila Allah kenakan azab ke satu tempat, yang kena macam mana? Semua kena, ya. Bila banjir, ya, bila tsunami berlaku di Aceh, memanglah Masjid Baitur Rahman tu selamat sebagai bukti, ya, Allah selamatkan. Tetapi secara umum habis, semua mati, tuan-tuan. Apabila berlaku, kita kata situasi tragedi di Palu, ya, di Sulawesi, mati habis semua, tuan-tuan, ya. Orang beriman pun mati, orang tak beriman pun mati, ya. Masa banjir berlaku di tempat kita kata di Kelantan sebagai contoh, ya, bah besar, banjir besar, ya. Antara tempat yang apa kita panggil, ya, yang menerima kesan banjir itu ialah di Kuala Kerai, ya, Kuala Kerai, kan, ya. Mana banjir dulu, Kuala Kerai ke Kota Baru, tuan-tuan? Kuala Kerai banjir dulu. Sebab itu menunjukkan apa tu? Mengapa bukan Kota Baru yang banjir dulu? Sebab apa, tuan-tuan? Sebab apa, tuan-tuan? Sebab apa? Kota Baru tinggi, Kuala Kerai rendah. Betul ke, tuan-tuan? Ya. Sebab Sungai Kelantan datang daripada selatan. Sungai Kelantan, dia punya hulunya di Kelantan, tuan-tuan. Hulunya di Kelantan, ya. Sebab itu, oleh kerana hulunya di Kelantan, maka sudah tentulah kawasan selatan, ya, selatan negeri Kelantan itu yang banjir dulu. Sebab itulah, ya, Kuala Kerai banjir dulu. Yang hujung sekali banjir mana? Kota Baru, ya. Kerana Sungai Kelantan dia tidak bergerak daripada utara ke selatan. Sungai Kelantan bergerak daripada selatan ke utara, tuan-tuan, ya. Dia special. Dalam dunia ni kebanyakan sungai bergerak daripada utara ke selatan. Kebanyakan, ya. Sungai mana kita kata? Sungai Tigris, Sungai Euphrates, ya, daripada Turki sampailah ke Iraq, itu utara ke selatan. Kebanyakan sungai di Malaysia utara ke selatan, atau timur ke barat, atau barat ke timur, melainkan Sungai Kelantan. Sungai Kelantan special, kan, ya. Sebab itu, ya, Kuala Kerai habis teruk banjir. Sedangkan Kuala Kerai itu ada pondok-pondok, ada tempat pengajian, ya. Takkanlah tempat pengajian pondok pun kena, tuan-tuan. Sebab bila Allah datangkan musibah, semua orang kena, ya. Sebab itu dalam hadis, ya, cerita dalam apa kita panggil, dalam Riyadhus Shalihin ada cerita, ya, bagaimana kisah, kita kata, sekumpulan orang yang nak pergi Mekah, ya, dalam perjalanan daripada Yaman nak pergi Mekah. Tiba-tiba, ya, mereka ditenggelamkan, ditelan oleh bumi, tuan-tuan, ya. Ni pergi, ramai-ramai pergi, ya,
pergi itu macam-macam tujuan lah. Ada orang pergi Mekah nak berniaga, ada orang pergi Mekah nak ibadah, ada orang pergi Mekah sebab janji dengan kawan, ada orang pergi Mekah macam-macam tujuan, ya. Dalam perjalanan mereka ditenggelami, ya, maksudnya mereka ditelan bumi. Kemudian Aisyah tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, adakah di kalangan mereka tu, ya, bukankah di kalangan mereka tu ada yang beriman, ada yang pergi tu ikhlas? Nabi kata betul, tetapi mati tetap sama, semua mati. Tetapi nanti bila dibangkitkan di mahsyar, mereka akan dibangkitkan mengikut amalan masing-masing, tujuan masing-masing, intention mereka. Kalau tujuan dia baik, baiklah. Tapi kalau tujuan dia jahat, maka jahatlah, ya. Jadi maksudnya mati tetap mati. Disebut al-mautu wahid, ta'addadatis sabab, ya, ataupun ta'addadatil asbab, wal mautu wahidun. Tu orang Arab sebut, ya. Mati itu sama, tetapi yang tadilah, ya, sebabnya berbeza, ya. Jadi orang yang beriman tak ada masalah, nanti dibangkitkan di akhirat dalam kalangan orang beriman. Tapi kalau dia tak beriman, tak adalah, ya, di kalangan orang jahat lah, maksudnya begitu. Jadi Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh kata, siapa yang akan menolong manusia untuk selamat daripada azab Allah, minallah, maknanya min azabillah, in tarattuhum, kalau aku usir orang beriman, aku tak peduli orang beriman, aku buat hal keluarga saja, ya, maka tak ada siapa yang boleh tolong. Ayat yang ke-30, Allah kata, afala tazakkarun, apakah, ya, apakah kamu tidak mengambil pengajaran? Kalau afala ta'khilun, mengapakah kamu tidak gunakan akal kamu untuk fikir, ya. Yang sini apakah ataupun mengapakah kamu tidak mengambil pengajaran, daripada perkataan zikrun, ya, ada perkataan zikir kat situ. Zikir makna sebut, betul, zikir makna ingat, zikir juga makna ambil pengajaran, ya. Sebab tu Quran dia sebut az-zikru, ya, kerana Quran adalah kitab yang dibaca, ya, kemudian mesti diambil pengajaran. Takkan kita baca kita tak ambil pengajaran? Macam tuan-tuan tengok filem kan, tengok drama, tengok filem, apa tujuan kita? Memanglah hiburan tu betul, ya, tetapi untuk kita ambil pengajaran, ya. Kita tengok cerita si Tanggang sebagai contoh, ataupun di Indonesia versinya Malin Kundang, ya. Kita tengok bagaimana walaupun dia berjaya dalam hidup, tapi kerana dia durhaka pada mak dia, apa jadi tuan-tuan? Kesudahan dia habis, ya. Maknanya itulah pengajaran dia. Sebab itu TV Malaysia ada cerita apa kita panggil siri, tanah kubur, tuan-tuan, tanah kubur, ya. Orang yang durhaka, orang yang menipu dalam perniagaan, ya, orang yang mengherdik anak yatim, orang yang macam-macam, ya. Jadi akhirnya mereka ni mendapat balasan daripada Allah. Tujuan dia untuk kita insaf. Kalau kita salah seorang daripada orang yang berbuat demikian, tunggulah balasannya. Oleh kerana itu insaflah, bertaubat, ya, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan dia, tuan-tuan. Okey, seterusnya, wala aqulu lakum indi khazainullah, aku tidak berkata kepada kamu. Ini Nabi Nuh lah, Nabi Nuh kata pada umat dia. Sebab antara golongan yang menentang dakwah Nabi ni golongan mana, tuan-tuan? Kaum dia golongan mana yang menentang dakwah Nabi? Ya, tak, ni bukan cerita Nabi Muhammad ni, ya. Okey, tak apalah, walaupun kita kata zaman Nabi Muhammad, yang menentang Nabi tu golongan mana? Orang atas ke orang bawah? Siapa mereka ni, tuan-tuan? Kita panggil mereka ni pemimpin. Quran sebut al-malak. Al-malak. Dalam cerita Nabi Nuh pun al-malak. Cerita Nabi Musa pun al-malak. Al-malak tu siapa? Itu satu istilah yang Quran ulang-ulang, tuan-tuan. Al-malak tu golongan pemimpin. Sama ada mereka ni menteri ke, mereka ni wakil rakyat ke, mereka ni ketua kampung ke, mereka ni CEO syarikat ke, maknanya pemimpin. Dan pemimpin yang menolak dakwah, ya, Nabi-Nabi dan Rasul, bukan semua tapi ramai, ya. Dan yang menyokong dakwah Nabi-Nabi siapa, tuan-tuan? Kebanyakan orang bawahan. Dan mereka ni adalah siapa? Orang bawahan ni, mereka ni hamba, ya. Kalau di Mekah, cuba tengok siapa yang menyokong dakwah Nabi. Bilal bin Rabah, seorang hamba. Sumayyah, hamba. Suaminya Yasir, hamba, tuan-tuan, ya. Jadi mereka ni golongan siapa lagi? Khabbab bin Al-Arat, hamba, ya, seorang tukang besi, ya. Zaman Nabi ada seorang sahabat Nabi yang menjadi tukang besi, Iron Man, tuan-tuan, ya, Iron Man, ya. Namanya Khabbab bin Al-Arat. Beliau siang jadi Iron Man, malam jadi guru tajwid, dia mengajar Quran, ya. Itu yang akhirnya Sayyidina Umar dapat tahu, ya, adiknya Fatimah binti binti Al-Khattab
dan suaminya masuk Islam. Ya, bila dia datang, dia dengar mereka sedang belajar, sedang membaca sesuatu, tapi dia tak tahu. Ya, sebab Sayyidina Umar tak ada peluang dengar Quran sebelum ni. Itu kali pertama dia dengar Quran. Dia dah banyak kali dapat maklumat, tapi dia tak dapat peluang, tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang ada manusia dia tak beriman kerana apa? Kerana tak sampai dakwah. Ya, dakwah tak sampai pada mereka. Kita lah yang kena pergi, tuan-tuan. Kita yang kena reach out. Ya, sebab tu dia panggil outreach program, kan? Kita kena outreach dia. Sebab kalau tidak, sebab tu tuan-tuan, orang Islam yang pergi ke, cuba tengok di barat, kan, orang Islam yang pergi ke gereja. Yusuf Estes pergi gereja. Yusuf Estes tu memang orang gereja. Ya, bila dia masuk Islam, senang dia nak pergi gereja, tuan-tuan. Dia tahu dah benda-benda mengarut yang orang gereja buat, semua dia tahu, tuan-tuan. Pasal dia pun buat benda yang sama. Ya, sebab itu mereka reach out, pergi gereja. Ya, sebab nak tunggu orang gereja datang masjid bila mereka nak datang. So kita kena reach out, kita kena pergi cari mereka. Ya, ataupun kita tengok di PJ section 14, ya, masa kita panggil, ya, Gongzi Facai, ya, mereka buat majlis, ya, buat di masjid, minta komuniti Chinese di sekitar, ya, Buddhis, ya, datang ke masjid. Ya, dan yang sambut mereka ni ialah budak-budak Melayu yang boleh Mandarin, tuan-tuan. Ya, yang bertudung, ya, yang sambut mereka. Dan mereka kata ini first time, duduk dah 20 tahun 30 tahun kawasan ni, tapi tak pernah ada peluang. Alhamdulillah, AJK baru jemput orang bukan Islam datang masjid, layan mereka, tunjukkan mereka inilah image Islam. Ya, barulah, tuan-tuan, baru betul. Ya, jadi kita kena buat begitu. Tuan-tuan kena buat jugalah. Ya, nanti bila ada majlis-majlis tertentu, kita buat program masjid terbuka pula. Selalu kita buat rumah terbuka, kita buat masjid terbuka, ajak non-Muslim, ya, kenalkan mereka pada Islam. Sebab sebahagian mereka tak pernah dapat dakwah, tuan-tuan. Ya, itu yang kita kata dalam TV tu, Ustaz Abid Liu tu, dia buat yang tu lah. Ya, dia pergi jumpa gelandangan. Yang tu kita susah nak buat, tuan-tuan. Sebab tu ramai orang sponsor dia. Ya, pergi ke tempat-tempat yang kita kata yang kita pun tak nak pergi, tuan-tuan. Ya, tapi dia masuk, dia jumpa, ya, dia ajak mereka kembali pada agama. Oh, itu besar betul pahalanya, tuan-tuan. Kita tak mampu nak buat, tapi kita boleh bantu dia. Ya, itu contoh dia. Jadi kata Nabi, ya, apa kata Nabi Nuh pada mereka? Wala aqulu lakum indi khazain. Khazain tu plural form. Kalau singular dia khazanah. Ya, khazanah biasa dengar, kan? Anak-anak kita pun dapat scholarship khazanah, tuan-tuan. Ya, orang semua looking forward nak dapat. Ya, jadi oleh kerana itu khazanah. Apa makna khazanah? Khazanah tu maknanya gudang simpanan, itu khazanah, tuan-tuan. Ya, khazain, itu plural form, lagi banyak lah. Jadi kata Nabi Nuh, ya, wala aqulu lakum indi khazainullah. Aku tak kata aku ada khazanah, simpanan harta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada, tuan-tuan. Nabi Muhammad pun sama. Ya, sebab Nabi Muhammad juga seorang miskin. Nabi Muhammad miskin, tuan-tuan. Nabi Muhammad dari segi family background memang hebat. Ya, pemimpin. Ya, Abdul Muttalib, Hashim Abdul Muttalib, ya, kemudian Abu Talib, semua pemimpin-pemimpin Mekah yang mulia kerana mereka jaga Kaabah. Ya, tetapi Allah buat Nabi ni tak ada harta. Sebab itu Nabi kahwin dengan Khadijah, kerana Khadijah ialah peniaga paling kaya di Mekah. Dia bukan salah seorang yang kaya, dia paling kaya, tuan-tuan. Kalau dikumpul harta Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu yang sewaktu dengannya, tak boleh lawan harta Khadijah. Khadijah ni anchor lah, tuan-tuan. Ya, kalau kata di Malaysia ni, tuan-tuan, Khadijah tu Maybank, tuan-tuan. Maybank campur semua bank-bank lain ni, tak boleh lawan dengan Maybank. Maksud dia macam tu. Ya, kerana apa, tuan-tuan? Kerana Khadijah paling kaya. Bila Khadijah paling kaya, kahwin dengan Rasulullah, ya, tuan-tuan, orang Mekah ni apa dia punya aktiviti ekonomi dia? Haji Samad, apa kerja orang Mekah? Ya, macam mana? Okey, trading. Apa yang, bila nak trading mesti ada commodities. Apa barang yang mereka berniaga? Ya, Haji Wan, apa yang mereka berniaga? Orang Mekah, apa yang mereka berniaga, tuan-tuan? Orang Mekah berniaga apa? Tak dengar? Apa dia? Apa Haji Jani? Orang Mekah berniaga apa? Tuan-tuan biasa pergi Mekah, kan? Ini silap-silap ni, hujung Ramadan ni pun pergi lagi, tuan-tuan. Ya,
Apa yang mereka meniaga? Oh, Mekah meniaga apa? Okey, apa barang yang Nabi bawa, barang Khadijah yang Nabi bawa meniaga ke negeri Syam tu, apa dia? Ya, pakaian tuan-tuan, pakaian. Ya, pakaian ni dibuat daripada apa tuan-tuan? Pakaian ni baju yang tuan-tuan pakai buat daripada apa? Buat daripada kapas. Ladang kapas dekat Mekah besar tak tuan-tuan? Datuk Jamil pernah pergi Mekah banyak kali kan? Pergi Mekah. Datuk Jamil pernah tak jumpa ladang kapas kat Mekah? Okey, ladang kapas kat Madinah? Sebab tuan-tuan tahu, untuk kapas apa yang diperlukan? Penanaman kapas memerlukan sungai tuan-tuan, memerlukan air. Cuba tengok dalam dunia ni, negara pengeluar kapas, antara negara pengeluar kapas paling besar, antara yang hebat, Egypt tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak sebab apa Egypt survive jadi pengeluar cotton? Pasal dia ada sungai Nil. Bukan satu, ada dua sungai Nil. Ya, ada sungai Nil biru, White Nile dengan Blue Nile tuan-tuan, yang bergabung di Khartoum naik atas jadi sungai Nil. Sebab tu Mesir jadi pengeluar cotton. Negara pengeluar cotton terbesar dalam dunia lagi kat mana tuan-tuan? Iraq tuan-tuan. Kerana apa? Kerana ini kita cerita daripada dulu sampai sekarang. Pasal apa? Sebab Iraq ada Euphrates dan Tigris. Ya. Mana lagi negara pengeluar kapas di dunia? Uzbekistan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia ada Sir Daria dan Amu Daria. Ni dua sungai besar tuan-tuan. Ya. Kalau sungai Nil daripada selatan ke utara. Kalau sungai Tigris Euphrates utara ke selatan. Kalau sungai Sir Daria Amu Daria timur ke barat tuan-tuan. Allah buat beza-beza. Sebab Allah nak bagi gambaran pada manusia, cuba tengok alam, aku yang cipta, aku yang buat. Ya. Semua negara-negara ni jadi pengeluar kapas yang terbesar tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sungai. Ya. Jadi dah tentu Mekah Madinah tak boleh jadi pengeluar kapas. Sebab tak ada sumber air, sungai tak ada. Jadi daripada mana datangnya kapas ni? Kapas Mekah datang dari mana? Imported from where tuan-tuan? Ya. Tuan-tuan lupa satu perkara. Tuan-tuan dah fokus sungai, tuan-tuan lupa benda lain. Kapas tu mesti bila import mesti naik transportation tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak Mesir dengan Saudi ni ada laut, nama dia Laut Merah tuan-tuan. Tuan-tuan ingat dia punya cost of transportation rendah ke tinggi tuan-tuan? Tinggi. Jadi kapas Mekah bukan datang daripada Mesir. Ya, kapas datang daripada Iraq tuan-tuan. Nama Iraq lama apa dia Haji Jani? Iraq dulu kita panggil apa? Syam utara, Syria. Tuan-tuan geografi memang hancur tuan-tuan, ya. Ni kalau ustaz bagi exam ni memang hancur tuan-tuan, ya. Dulu Mesopotamia dipanggil, tapi yang disebut oleh Quran, dalam Al-Quran ada satu surah, Suratul Baqarah ayat 102, cerita tentang Harut dan Marut. Dalam Quran ayat 102 cerita tentang Harut dan Marut. Ini cerita sihir pada zaman Nabi Allah Sulaiman di sebuah negara namanya Babil. Babil tu bahasa Quran, bahasa orang putih dia Babylon tuan-tuan, ya, Babylon, ya. Yang banyak kat luar ni Babyland tuan-tuan, itu jual barang-barang baby. Babyland nama dia, yang ini Babylon, ya, Babylon. Okey, Babylon ni negara siapa? Negara Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim daripada Babylon, isterinya Sarah daripada Babylon, Nabi Lot daripada Babylon, ya. Jadi kalau orang tanya kita, adakah semua Nabi dan Rasul diutus kepada bangsa masing-masing? Jawapannya tidak tuan-tuan. Sebab ada Nabi yang diutus kepada bangsa dia juga, tetapi gagal. Macam Nabi Ibrahim diutus kepada bangsa Babylon, tapi orang Babylon lawan Nabi. Raja siapa? Namrud kan? Namrud lawan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pindah pergi ke Syria, kemudian pergi ke Palestin, ya, dakwah kepada masyarakat Palestin, bukan bangsa dia. Ya, Nabi Lot lagi hebat. Nabi Lot diutus ke kawasan di Jordan yang sekarang ni kita panggil Laut Mati, Dead Sea. Dead Sea tu kawasan Nabi Lot. Nabi Lot daripada Babylon, ya, orang situ Gomora, ya, kaum Sodom, lain bahasa dia tuan-tuan. Jadi maknanya ada juga Nabi dan Rasul yang diutus bukan kepada kaum yang bercakap bahasa yang sama, bukan, ada juga, tapi kebanyakannya kaum yang sama. Okey, jadi oleh kerana Khadijah ni orang paling kaya, perniagaan dia apa, ya? Perniagaan orang Mekah kebanyakannya ialah berkaitan dengan tekstil. Mereka buat baju, ya, baju yang kita panggil ready made, dan baju ni lah yang dijual oleh Rasulullah ke negeri Syam tuan-tuan. Di samping leather product. Leather product datang dari mana? Kat Mekah ada tak leather product? Banyaklah tuan-tuan, ya, sebab leather product datang daripada leather kan. Leather kat Mekah datang daripada binatang ternakan. Sebab tu Mekah banyak kambing dan banyak unta.
ya, daripada kulit kambing dan unta lah dia buat produk-produk yang berkaitan dengan leather tadi, ya, pakaian, kasut, ya, kemudian apa lagi kita kata, baju, ya, bekas air, macam-macam tuan-tuan. Dan produk Mekah ni memang popular di dunia. Kalau leather produk zaman tu Mekah, ya, barang-barang apa kita panggil jahit-menjahit, tekstil, Mekah. Itulah produk yang Nabi jual. Sebab tu ustaz pernah tanya, ya, student tempat lain lah tuan-tuan, student dewasa juga macam ni, kelas-kelas dewasa macam ni, ya, bukan kelas sekolah rendah, bukan. Ustaz kata, apakah barang yang dijual oleh Rasulullah? Dia kata 2 ustaz. Yang pertama air zam-zam, dia kata. Yang kedua korma ajwah, dia kata, ya. Zam-zam mana boleh jual tuan-tuan, ya. Zam-zam ni not for sale tuan-tuan, ya. Tapi yang jual dekat supermarket itu, ya, dia punya administrative cost dia, ya, transportation cost, ya, packaging, yang itu bukan jual air tu, tak boleh tuan-tuan, ya. Kedua ajwah duduk di Madinah, Nabi duduk di Mekah, ya. Jadi maknanya bukan itu tuan-tuan. Itu cerita dia, ya, kalau ustaz boleh detailkan. Jadi Nabi, ya, kalau dalam konteks ni Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Nuh tak boleh nak offer harta, tak boleh tuan-tuan. Sebab itulah pemimpin mesti nak ditanya, projek apa yang you boleh bagi kat air, dia tanya, ya. Nabi Nuh kata tak boleh, aku tak ada apa, ya. Wala a'lamul ghaib, aku tidak mengetahui benda-benda ghaib, ya. Bila kiamat berlaku, ya, bila itu berlaku aku tak tahu, kata Nabi Nuh. Wala aqulu inni malakun, dan aku tidak berkata bahawasanya aku ni seorang malak, ya. Kalau malik raja, kalau malak malaikat, ya. Sebab malaikat yang kita sebut tu plural tuan-tuan. Kalau dia singular malak, sebab tu dipanggil malakul maut, ya. Dia tak panggil malaikatul maut, sebab dia singular, malakul maut satu tuan-tuan, singular. Kalau banyak ramai malaikah dia panggil, ya. Tanazzalul malaikatu warruh, ya. Sebab tu kita tengok ayat tu, pada malam qadar, ya, Lailatul Qadar, apa berlaku? Tanazzalul malaikah. Malaikat maknanya bukan seorang, bukan 2, bukan 3, ya. Kita tak tahu berapa jumlahnya tuan-tuan. Sebab jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah pasir di pantai, ya. Malaikat ni cukup banyak tuan-tuan, ya. Dan malaikat ini tak mati, ya. Kerana apa? Kerana Allah panjangkan usia dia khidmat untuk Allah sampailah hari kiamat nanti. Bila ditiup sangkakala barulah mati tuan-tuan. Termasuklah malaikat yang tiup sangkakala pun mati juga tuan-tuan, ya. Sebab semua makhluk akan mati, termasuk yang tiup sangkakala mati juga. Jadi maknanya antara makhluk yang akan mula-mula dihidupkan, ya, sebelum berlakunya mahsyar, apa tuan-tuan, ya, malaikat mana yang paling dulu dihidupkan? Ya, malaikat Israfil lah, sebab dia nak tiup sangkakala kali kedua. Kalau dah dia lambat, ya, siapa nak meniup tuan-tuan? Cuba kita fikirkan. Kita tak fikir sama ni kan, tapi cuba kita fikirkan macam itulah tuan-tuan. Okey, ya. Jadi balik pada cerita tadi, projek tak boleh bagi, ya, benda-benda gaib tak tahu, ya. Kemudian dia bukan malaikat. Sebab apa? Sebab kebiasaan manusia, dia akan mempertikaikan pengutusan Rasul itu dalam bentuk manusia. Dia akan tanya, dia kata tak ada beza pun Muhammad dengan kami, tak ada beza penuh dengan kami manusia, kamu pun manusia, ya. Dia kata anta basyarun misluna, engkau ni adalah manusia macam kami, apa bezanya? Pasal apa Allah tak utus malaikat? Nampak tuan-tuan? Dia akan kata macam tu, ya. Sedangkan kalau malaikat diutus, malaikat punya ciri-ciri kebiasaan beza dengan manusia. Nanti manusia akan kata, malaikat bolehlah sembahyang 5 waktu, malaikat bolehlah puasa bulan Ramadan, kami manusia tak boleh. Dia akan jadikan alasan pula nanti, ya. Jadi oleh kerana itu Allah utus Nabi dan Rasul daripada kalangan manusia. Sama. Wala aqulu lillazina tazdari a'yunukum, ya. Dan kata Nabi Nuh, aku tidak berkata kepada orang-orang yang dipandang hina, ya, a'yunukum, oleh mata kamu. Sebab kebanyakannya kita dah sebut, ya, pada ayat berapa dulu, ya, kita dah sebut Ar-Raziluna, ayat yang ke-27, ya. Tuan-tuan tengok sebelah muka surat, kita dah cerita minggu lepas, ya. 27 tu, kita ulang ayat tu tuan-tuan nak bagi faham, ya. Ayat 27, faqala al-malak, berkata al-malak. Siapa al-malak tadi tuan-tuan?
golongan pemimpin, golongan atasan, ya, menteri-menteri kita kata mungkin, ya, pemimpin-pemimpin yang mengelilingi Fir'aun al-Malak, ya, yang mengelilingi Namrud al-Malak, ya, golongan apa kita panggil, ya, para pembesar Mekah al-Malak, allazina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaran misluna, macam Ustaz sebut tadi, mislana, ya, kami tidak melihat engkau wahai Nuh melainkan sebagai manusia macam kami juga, tak ada beza pun kamu dengan kami. Kemudian apa lagi dia kata, wa ma naraka taba'aka illal ladzina hum araziluna, kami tengok yang ikut kamu wahai Nuh yang pertama araziluna. Arazil apa dia? Golongan yang hina, golongan hamba yang miskin-miskin. Kalau tak percaya tuan-tuan tengok Nabi Isa alaihissalam yang menyokong Nabi Isa dipanggil Hawariyun. Hawariyun tu siapa tuan-tuan? Semua golongan hamba tuan-tuan, ya, tukang dobi, tukang masak, ya, tukang kebun, maknanya bukan golongan-golongan yang hebat. Sebab tu dakwah Nabi Isa, ya, juga di kalangan orang-orang susah, orang miskin tuan-tuan, kebiasaan begitu. Badiar ra'i, yang cepat percaya tuan-tuan, cakap je percaya, ya. Wa ma nara lakum alaina min fadlin, ya, kami pun tengok engkau tak ada apa-apa kelebihan. Bal nazunnukum kazibin, bahkan kami anggap engkau ni di kalangan orang yang berdusta. Ini tuduhan pemimpin kepada Nabi Nuh tuan-tuan, ya. Jadi tu poin penting yang kita kena ingat daripada minggu lepas, kita bawa ke minggu ni tuan-tuan, ya. Sebab subjek apa ni surah Hud ni, ya, adalah subjek yang bersifat apa tuan-tuan, ya, kita bawa dia, ya, dia daripada awal sampai habis cerita tu kita kena bawa, ya, kita kena carry forward, kita tak boleh tinggalkan, tak boleh, ya, sebab memang, ya, dia punya pemahaman komprehensif, kita tak boleh lupa apa yang kita dah sebut sebelum-sebelum ni, ya. Seterusnya apa lagi tuan-tuan? Jadi kata Nabi Nuh, ya, aku tidak berkata kepada orang-orang yang mata kamu melihat mereka ni sebagai orang hina, ya, la yu'tiyahumullahu khairan, aku tak akan kata bahawasanya mereka ini tidak dapat kebaikan, sebab orang yang beriman semua Allah akan bagi mereka khairan, kebaikan. Allahu a'lamu bima fi anfusihim, Allah lah yang maha tahu apa yang ada dalam diri mereka. Inni idzan laminaz zalimin, kalau aku buat benda yang tak elok kepada mereka, sudah tentu aku akan termasuk orang yang zalim. Sebab orang beriman kita kena treat mereka sebagai orang beriman, ya. Allah, ya, akan treat mereka sebagai orang baik. Allah akan bagi kebaikan pada mereka walaupun, ya, mereka ini orang miskin, orang susah, orang hina pada pandangan manusia. Qalu, mereka pun berkata, ya Nuh, wahai Nuh, ya, qad jadaltana, engkau telah berjidal dengan kami, engkau telah berdebat dengan kami, berhujah dengan kami. Fa aksarta jidalana, dan engkau telah memperbanyakkan, ya, apa kita panggil, ya, berbantah-bantah dengan kami. Fa'tina bima ta'iduna, jadi maknanya bila mereka berhujah dengan Nabi Nuh, mereka kalah, mereka tak boleh hujah lagi tuan-tuan, ya. Macam apa kita panggil, ya, macam kita kata Nabi Muhammad jugalah, ya, bila berhujah mereka kalah, mereka tak boleh berhujah lagi, ya, dengan nabi-nabi lain sama tuan-tuan, ya, dengan Nabi Yusuf, ya, dengan Nabi Musa, ya, dengan Nabi siapa lagi. Apabila mereka tak boleh nak berhujah, ya, yang paling hebat sekali macam Namrud dengan Nabi Ibrahim, sebab Nabi Ibrahim orang muda, ya. Jadi bila dibawa ke mahkamah Namrud, ya, Nabi Ibrahim dia defend himself, dia tak engage lawyer tuan-tuan, ya, dia tak engage lawyer, ya, dia defend himself seorang-seorang, ya, sebab tak ada orang percaya. Bila dia berhujah dengan Namrud, apa berlaku pada Namrud? Namrud kalah, ya. Namrud kata Ibrahim, apa yang menjadi ciri-ciri Tuhan kamu? Kata Nabi Ibrahim, itu dalam surah Al-Baqarah. Nabi Ibrahim kata, Tuhan yang aku sembah menghidup dan mematikan, ya. Jadi apa kata Namrud? Dia kata aku pun menghidup dan mematikan. Dia pun panggil pengawal, bawa 2 budak sini. Datang 2 budak. Kata Namrud, bunuh budak yang pertama, kemudian biarkan budak yang kedua hidup. Tengok, ya, ana uhyi wa umit, aku menghidup dan mematikan. Mana dia salah faham kan? Bukan macam tu maksud dia. Jadi Allah datangkan ilham pada Nabi Ibrahim, ya. Apa lagi? Nabi Ibrahim kata, ya,
Tuhan aku menerbitkan matahari daripada barat, daripada timur, dan menenggelamkannya di barat. Ya, yang itu tak boleh lawan dah tuan-tuan. Habis Namrud kalah tuan-tuan. Bila Namrud kalah, apa dia buat? Tangkap Nabi Ibrahim sebab kalah, berhujah kalah. Ini live ni tuan-tuan. Ya, berapa ramai orang dengar. Ya, ni bukan tertutup. Jadi oleh kerana itu ditangkap Nabi Ibrahim dan dijatuhkan hukuman bakar hidup-hidup. Pasal apa? Pasal kalah, sebab dia raja. Ya. Siapa yang sokong perbuatan Namrud? Al-Malak, golongan pemimpin. Sama macam Fir'aun, sama tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok cerita Quran, macam itulah ceritanya. Ada orang baik, ada orang jahat. Ada watak protagonis, ada watak antagonis. Itu biasa tuan-tuan. Setiap kali ada Fir'aun, ada Musa. Ya. Ada Ibrahim, ada Namrud. Ada Muhammad, ada Abu Jahal. Ya. Wataknya sama je tuan-tuan. Cuma zaman yang berbeza. Ya. Apa yang paling penting? Pengajaran yang kita nak ambil. Ya, itu dia punya cerita dia. Okey, seterusnya apa lagi tuan-tuan? Ya Nuh, ya, engkau telah banyak berjidal dengan kami. Jadi dia pun cabar Nabi Nuh. Ya, apa kata mereka? Fa'tina, datangkan kepada kami bima ta'iduna. Ya, apa yang kau janji selama ni. Kata Tuhan nak datangkan banjir lah apa semua tu, mana dia? Tak nampak pun. Ya, hujan setitik pun tak ada. Ya, dia cabar. Ya, in kunta minas sadiqin, jika engkau benar-benar orang yang bercakap benar. Dia dah mula cabar dah tuan-tuan. Ya, qala, kata Nabi Nuh, innama ya'tikum bihillah, yang mendatangkan azab itu Allah, bukan aku. Ya, Allah yang datangkan. Insya'a, jika Allah kehendaki. Wa ma antum bimu'jizin, dan kamu, ma tu makna tidak, antum kamu bimu'jizin, kamu tidak akan dapat melarikan diri atau melepaskan diri. Bila azab datang, tak ada siapa boleh lari tuan-tuan. Semua mati habis tuan-tuan. Ya. Wala yanfa'ukum nushi. Nabi Nuh pun kata, nasihat yang aku bagi, nushi la yanfa'ukum, tidak memberi manfaat kepada kamu, tak ada faedah tuan-tuan. Ya. Jadi Nabi dan Rasul bila dia dakwah, ya, dah tak boleh pergi lagi dah tuan-tuan. Ya, bila dah tak boleh pergi lagi, maka Allah akan datangkan azab yang paling hebat. Ataupun Allah perintah Nabi itu untuk berhijrah. Sebab tu Nabi Muhammad di Mekah, selagi dakwah Nabi ada ruang, Nabi tak hijrah. Ya, Nabi tunggu lagi sampailah nyawa Nabi nak dibunuh, para sahabat nak dibunuh, baru Allah perintah Nabi hijrah. Ya, jadi maknanya kita apply dalam kehidupan kita. Tuan-tuan tetap kena duduk dekat USJ 2 dan kawasan sekitar ni. Jangan pindah tuan-tuan. Kalau ada peluang dakwah lagi kat sini, teruskan. Ya, jangan pindah. Sampailah tak boleh pergi lagi tuan-tuan. Itu baru pindah pergi tempat lain. Ya. Kerana apa? Kerana itulah dakwah yang dilakukan oleh nabi-nabi dan rasul. Okey, ya. Apa lagi tuan-tuan? Jadi yang pertama, nasihat Nabi Nuh orang tak pakai. In aradtu an ansahalakum. Kalau aku nak nasihat kamu pun kamu tak nak dengar. In kanallahu yuridu an yurwiyakum. Kalau Allah nak sesatkan kamu, yurwiyakum tu sesatkan, ya. Kalau Allah nak sesat, aku tak boleh nak buat apa. Tapi aku dah usaha. Wa rabbukum, dialah Tuhan kamu. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Ya. Jadi apa kata kaum Nabi Nuh? Am yaquluna, ataupun mereka berkata, iftarahu, Nabi Nuh buat-buat saja, ada-adakan saja, sebenarnya tak ada apa pun. Ya. Qul in iftaraituhu fa alayya ijrami. Kata Nuh, ya, kalaulah aku nak tipu, kalaulah aku nak ada-adakan semua perkara tersebut, ya, ijrami, semuanya fa alayya, atas akulah. Ya, maknanya akulah yang akan bertanggungjawab kalau aku tipu. Wa ana bariun mimma tujrimun, dan aku berlepas diri, bariun berlepas diri, ya, mimma tujrimun, daripada apa yang kamu buat, jenayah yang kamu buat, aku nak berlepas diri. Ya, seperti mana pernah berlaku ketika Khalid ibnul Walid. Ya, ini zaman Nabi tuan-tuan. Ya, bila Khalid bunuh seorang lelaki, kerana lelaki itu, ya, masa memula perang, bila lelaki itu dah nak kalah, dia pun sebut la ilaha illallah. Dia nak kena bunuh dah, dia pun sebut la ilaha illallah. Ya, maknanya bila dia sebut la ilaha illallah, masuk Islam, tak boleh bunuh. Tapi Khalid bunuh juga, ya, dalam perang. Ya, jadi peristiwa itu dilaporkan oleh para sahabat kepada Nabi.
Ya, jadi Nabi pun panggil Khalid sebab bila ada orang report kita kena dengar daripada sebelah pihak lagi tuan-tuan. Ya. Kerana apa? Kita kena dengar from both side of the coin. Kita kena dengar A cakap dan kita kena panggil orang tu. Betul ke kamu buat? Khalid kata ya. Pasal apa kamu buat, kata Nabi? Kerana dia bersyahadah untuk menyelamatkan diri. Ini kata Khalid. Nabi kata kamu dah belah ke dada dia, kamu tengok dia beriman ke tidak? Nabi tanya. Ya, Khalid tak boleh jawab tuan-tuan. Ya, tapi nampak macam betul kan? Dia dah kalah, dia pun sebut aku syahadah beriman kepada Allah. Ya. Jadi Khalid kata aku bunuh dia juga. Maka Nabi kata ana bariun mimma fa'ala Khalid. Aku berlepas diri daripada apa yang dibuat oleh Khalid. Maksudnya Nabi tak bertanggungjawab. Itu Allah dengan Khalid lah maksudnya. Ada perkataan bariun, sama macam ayat ni juga tuan-tuan. Okey ya, seterusnya. Tuan-tuan kalau ada tak dapat, tuan-tuan boleh tanya Tuan-tuan jangan diam-diam tuan-tuan. Sebab ustaz punya polisi, kalau diam makna faham tuan-tuan. Diam makna faham ya. Tengok muka wajah bersenyum apa semua tu maknanya itu true understanding tu maknanya tuan-tuan. Ya. Bukan dibuat-buat, bukan fake tu ya. Pasal orang puasa mana fake tak ada tuan-tuan ya, mesti real punya ya. Okey, kemudian apa lagi? Wa uhiya ila nuhin, dan diwahyukan kepada Nabi Nuh annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana. Jadi ini dah hujung-hujung ni tuan-tuan ya. Maka Allah pun beritahu Nuh, diwahyukan kepada Nuh. Allah beritahu Nuh tidak akan beriman daripada kaummu. Maknanya Allah dah kata tak boleh pergi dah ya. Sebab Nabi Nuh dakwah berapa tahun tuan-tuan? 950 tahun. Tu daripada surah Al-Ankabut cerita tu. 950 tahun tuan-tuan, bukan 95 tahun. 950 tahun. Sebab itu Nabi Nuh nabi yang paling panjang usianya. Ya. Ibnu Katsir dalam kitabnya Stories of the Prophet bagi tahu 1780 umur Nabi Nuh. Nabi yang paling panjang usia. Nabi Adam pun 1000 tahun je. Ya, Nabi Nuh lagi panjang usia. Dakwah 950 tahun. Macam tuan-tuan berapa tahun dah dakwah tuan-tuan? Ya. Jadi sebab itu Nabi Nuh ya, bila kita kata dia doa pada Allah, minta Allah datangkan hujan tu, kita tak boleh kata apalah Nabi Nuh ni ya, baru sikit-sikit dah minta hujan. Nanti 950 tahun tuan-tuan, memang wajar sangat ya. Maka bila diwahyukan kepada Nabi Nuh, tidak akan beriman ya kaum kamu illa, melainkan man qad amana, melainkan orang yang telah beriman. Maknanya tak ada lagi orang lain akan beriman. Yang dah beriman katalah ada 30 orang, 30 orang tu saja. Yang lain takkan beriman. Siapa yang cakap? Allah yang beritahu. Fala tabtais, jangan kamu sedih bima kanu yaf'alun. Ya, jangan sedih, ya. Kemudian Allah pun perintah. Ni dah masuk cerita yang lebih menarik tuan-tuan. Ini episod yang lebih mendebarkan kita kata, ya. Apa Allah kata? No wasna'il fulka, binalah kapal. Dah mula dah tuan-tuan, dah mula bina kapal bi'ayunina, dengan pengawasan kami. Sebab kata para ulama, inilah kali pertama kapal besar dibuat tuan-tuan ya. Perahu-perahu dah ada dah, kapal besar ni kali pertama ya. Wa wahyina, dan petunjuk daripada kami. Sebab itu Nabi Nuh tidak akan dapat buat melainkan daripada Allah. Allah yang ajar Nabi Nuh ya. Macam mana cara tak disebut ya, mungkin malaikat datang tunjuk ya, nak guna kayu apa, papan mana, macam mana nak mengapungkan dia, bentuknya berapa, semua tu Allah yang ajar Nabi Nuh, bukan Nabi Nuh buat sendiri ya. Semua melalui petunjuk daripada Allah. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu, jangan berdebat lagi. Orang yang tak nak beriman jangan debat lagi ya. Sebab apa? Sebab dah sampai penghujung dah. Maknanya tak boleh pergi lagi tuan-tuan, dah deadline dah ya, tak ada lagi. Minta maaf, siapa yang tak hantar borang, selesai tuan-tuan ya. Maknanya kita dah tutup ya, dah tutup permohonan, dah tutup dah. Innahum mughraqun, Allah bagi tahu sesungguhnya kaum yang tak beriman itu mughraqun, mereka akan tenggelam. Maknanya Nabi Nuh dah tahu dah. Nabi Nuh dah tahu dah ya. Sebab tu Nabi Nuh bagi tahu mereka. Kemudian wayasnaul fulka, muka surat sebelah kiri ayat 38 ya. Maka Nabi Nuh pun mula buat kapal, al-fulk dipanggil ya. Kalau dalam surah yang lain dipanggil safinah. Apa makna safinah? Safinah ialah kapal juga ya. Sama tuan-tuan, yang terapung, yang saiznya agak besar. Wa kullama marra alaihi malak, ketika Nabi Nuh buat kapal, sedang dalam proses buat kapal,
apabila malak tadi siapa? Pemimpin. Bila al-malak ni datang juga tuan-tuan, dia tengok juga, nak tengok progres berapa persen dah siap tuan-tuan, ya. Dia buat apa ni, site visit, dia datang, dia tengok, oh dah 20% siap ni, dia kata, ya. Bila lalu situ, marra alaihi, bila lalu dekat kapal tu, ya, apa kaum dia kata tuan-tuan, ya, sakhiru minhu, mereka mengejek, ya, mereka mengejek apa? Mereka mengejek Nabi Nuh, ya. Dia kata apalah buat kapal kat tengah-tengah kawasan gurun ni atau bukit pula tu, orang buat kapal tepi laut, ya, tepi sungai, ya. Ini sebab apa tuan-tuan? Sebab memang, ya, bila orang buat kapal mesti tepi punya, tepi tasik, tepi sungai, tepi laut, ya, limbungan kita panggil kan. Limbungan kat mana tuan-tuan, ya? Shipyard dekat mana? Mesti kat laut, ya. Mana ada orang buat tengah-tengah padang pasir, ya. Qala, kata Nabi Nuh, in taskharu minna, kalau kamu ejek, ya, ejek kami, maknanya Nabi Nuh bukan buat seorang lah. Nabi Nuh buat dibantu oleh anak-anak dia yang beriman, oleh orang-orang beriman lain, tapi tak ramai lah jumlahnya, minoriti, ya. Fa inna nasharu minkum kama taskharun, kami juga boleh ejek kamu seperti mana kamu ejek kami. Maknanya apa tuan-tuan? Ini hukum ni, ini hukum Quran. Maknanya kalau orang ejek kita boleh ejek dia balik, ya, tapi sekadarnya saja. Tapi yang lebih baik kita maafkanlah, ya. Sebab itu kalau orang tampar kita sekali tuan-tuan, boleh tak kita tampar dia balik? Boleh tuan-tuan, tetapi memberi maaf itu jauh lebih baik, ya. Dia dah tampar kita, ya, kita nak sabar, rasa tak boleh sabar, nak kena tampar juga tuan-tuan. Kalau tidak tak khusyuk sembahyang tarawih tuan-tuan, ya. Boleh tak tampar balik? Jawapannya boleh, tapi sekadar seperti mana kita boleh agak-agak tuan-tuan, susah kan, tertampar terlebih kan berdosa lah kita, ya. Tapi maksudnya boleh, ya. Sebab itu Nabi Nuh, ya, kata kami juga boleh ejek, tapi Nabi Nuh tak buat. Bukan makna Nabi Nuh buat, Nabi Nuh tak buat. Fasawfa ta'lamun, kamu akan tahu, may ya'tihi azabun, ya, yukhzihi, sesiapa yang Allah datangkan azab kepada dia, maka yukhzihi, Allah akan hina dia. Wa yahillu alaihi azabun muqim, dan akan menimpa ke atasnya azab yang kekal, azab yang mukim, ya. Kalau azabun azim, azab yang besar, azabun alim, azab yang pedih, azabun mukim, azab yang kekal. Kerana memang Jahannam itu, ya, dia punya sifat, kalau siapa masuk khalidina fiha abada, mereka kekal dalamnya, ya. Hatta, sehinggalah idza jaa amruna, sehingga apabila sampai perintah daripada Allah, Allah dah perintah, wa farrat tanur, ya, maka keluarlah air daripada tanur. Tanur ni macam dapur tuan-tuan. Sebab air yang keluar pada waktu itu bukan turun daripada langit saja. Kalau turun daripada langit kita kata hujan, air juga keluar daripada perut bumi. Cuba tuan-tuan bayangkan, ini memang betul-betul punya banjir tuan-tuan, ya. Qulna, kata Allah Subhanahu wa taala, ihmil fiha, bawalah, angkutlah di dalam kapal tadi, min kullin, daripada setiap benda, mana manusia ke, tumbuh-tumbuhan ke, binatang ke, zaujain, yang berpasangan, ya, isnain. Jadi semua benda yang berpasangan, manusia, binatang, harimau, ya, lembu, kerbau, apa sajalah, semua, ya, yang berpasangan itu termasuk pokok-pokok, ya, isnain, berpasangan, mesti dibawa dalam bentuk jantan betina, lelaki perempuan, ya, mesti dibawa begitu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab banjir ni akan memusnahkan semua benda atas muka bumi, tak ada yang selamat. Manusia pun mati, ya, binatang-binatang pun habis semua. Maknanya yang selamat hanya yang berada di atas kapal. Memang betul-betul besar punya banjir tuan-tuan, ya. Jadi oleh kerana itu Allah perintah bawa, wa ahlaka, dan bawalah, ya, ahli keluargamu, illa, melainkan man sabaqa alaihi alqaul, melainkan mereka yang Allah dah tetapkan tak nak beriman, ya, termasuklah isteri Nabi Nuh, termasuklah salah seorang daripada anak Nabi Nuh yang kita akan detailkan kejap lagi cerita dia, ya. Wa man amana, dan sesiapa yang beriman. Jadi maknanya bukan hanya manusia yang naik atas kapal, tetapi ada juga tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang yang naik atas tu, ya. Kemudian apa lagi? Wa ma amana ma'hu illa qalil, Allah bagi tahu tidak beriman kepada Nabi Nuh melainkan qalil, sedikit sekali.
ya, jumlahnya boleh dikira tuan-tuan. Kita tak tahu berapa, ya. Dalam Ibnu Katsir ada sebut mungkin sekitar 80 orang saja. 950 tahun dakwah, yang isi borang masuk Islam 80 tuan-tuan. Ya. Kalau tuan-tuan nak bagi KPI ni macam mana tuan-tuan? 950 years, ya, 80 orang saja. Maknanya setahun tak sampai seorang tuan-tuan, ya. Jadi isteri Nabi Nuh pun tak beriman, anak dia pun tak beriman, ya. Adakah kita nak kata Nabi Nuh gagal? Tak boleh. Kita tak boleh kata begitu. Ini pengajaran kepada umat akhir zaman, ya. Sebab kadang-kadang yang menolak dakwah kita ialah ahli keluarga kita tuan-tuan, ya. Ahli keluarga. Kadang-kadang anak tu, ya, kita ada 5 anak, kita medical doctor ataupun lawyer, ya, ataupun chartered accountant, ya. Kita nak kalau boleh 5 anak kita kerja macam kita. Kalau kita medical doctor, kita nak semua medical doctor, ya. Kalau kita lawyer, kita nak semua lawyer. Kalau kita chartered accountant, semua chartered accountant. Sebab kita ada firm kita sendiri. Kalau boleh anak-anak kita nak ambil. Tiba-tiba daripada 5 tu ada seorang tak nak tuan-tuan. Seorang nak jadi pelukis kita kata, ya, dia orang seni, minat seni, ya. Ataupun seorang nak jadi ustaz tuan-tuan. Mana tahu? Ya. Jadi macam mana? Itu, ya, kita kata macam-macam lah, ya, masa depan kau nanti macam mana, ya. Selalu orang macam tu, ya. Jadi maknanya nak bagi tahu tuan-tuan, ya, dari segi apa kita panggil, ya, dari segi masa depan tu seolah-olah kita yang menentukan, ya. Sebab tugas mak bapak ialah mendidik anak, ya, sampai ke tahap yang paling tinggi yang dia boleh pergi. Kalau dia boleh sampai master lah. Kalau dia boleh sampai PhD lah tuan-tuan. Sebab anak ni bukan semua boleh pergi tuan-tuan. Ada yang mungkin diploma saja, tapi dia yang paling berjaya, mungkin macam tu, ya. Kerana Allah nak bagi tahu kita rezeki tu Allah tentukan, bukan kamu tentukan. Dan salah kalau kita didik anak, kita kata abang belajar rajin-rajin, ya, nanti bila abang dah besar, ya, abang dapat jawatan besar, ya, pakai kereta besar, rumah besar, ya, nanti boleh tolong mama bila mama dah tua. Salah tuan-tuan. Sebab tujuan kita didik anak, apa tujuan dia? Tujuan dia supaya dia dekat dengan Allah. Itu je tuan-tuan. Kalau anak tu tak kenang jasa kita, macam mana tuan-tuan, ya? Kita boleh salahkan dia? Tak boleh tuan-tuan. Kerana apa? Kerana tugas kita mendidik je tuan-tuan, ya. Lebih pada tu biar Allah yang tentukan, ya. Sebab itulah tuan-tuan ada pencen. Sebab tu tuan-tuan investment sana sini kan. Sebab apa? Sebab takut anak kita tak bantu kita kena survive sendiri tuan-tuan, ya. Yang penting tugas kita didik dia selesai. Nanti Allah tanya, duluan anak ada hantar sekolah? Ada. Sampai peringkat mana dia tanya, ya. Semua dalam pengetahuan Allah, tapi Allah tanya kita, ya. Jadi oleh kerana itu dalam bab tadi Nabi Nuh hanya boleh dakwah pada orang yang mahu saja. Siapa yang tak mahu, ya, itu beyond control tuan-tuan. Kita tak boleh nak pengaruhi mereka. Kemudian masuklah ayat 41. Ini menarik tuan-tuan. Wa qala irkabu fiha, ya. Berkata, ya, ayat 41. Dan dia berkata, ya, Nabi Nuh berkata, irkabu fiha, naiklah kamu ke dalam kapal itu. Tapi bila naik kapal kena baca doa. Apa dia? Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ni biasa doa ni kita dengar tuan-tuan, ya. Tapi apa pengajaran dia? Yang pertama tuan-tuan tengok, ini berkaitan dengan travelling tuan-tuan, ya. Jadi cuba tengok ayat berapa? Ayat 41. Kerana apa tuan-tuan? Kerana mula-mula surah ni, kalau tuan-tuan tengok ayat pertama alif lam ra kan. Cuba tuan-tuan tengok ayat pertama alif lam ra, apa Allah kata? Allah kata kitabun uhkimat ayatuhu. Ini adalah Al-Quran, kitab yang uhkimat, disusun dengan bijaksana ayat-ayatnya. Uhkimat tu ada makna Allah itu maha bijaksana. Jadi susunan Quran siapa yang tentukan? Allah. Ayat berapa Allah, ya. Kemudian summa fussilat, kemudian Allah terangkan maknanya. Daripada mana Quran? Miladun hakimin khabir, daripada Allah yang sifatnya hakim, maha bijaksana, khabir, maha menyeluruh, komprehensif pengetahuan Allah. Allah semua benda Allah tahu tuan-tuan. Tak ada benda yang terlepas daripada pengetahuan Allah, ya. Jadi oleh kerana susunan Quran tu Allah yang buat, chapter berapa, surah mana, ayat berapa, cuba tuan-tuan tengok Allah susun. Cerita tentang travelling Allah letak pada ayat 41. Tuan-tuan tahu ada kaitan tak? Nombor-nombor ni semua, ya, ada kaitan dia tuan-tuan. Antaranya para ulama sebut, sebab itu bila kita berjalan, ya, bila kita boleh boleh qasar solat tuan-tuan, bila sampai 2 marhalah,
2 marhalah kita boleh qasar solat. 2 marhalah tu berapa tuan-tuan? Lebih kurang 82 km. Ya, 2 marhalah. Sebab cuba tuan-tuan tengok ayat berapa tu tuan-tuan? 41 tuan-tuan, ya. Allah nak bagi tahu satu marhalah ialah 41 km. Memang betul tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah kitab-kitab baru yang cerita tentang jarak perjalanan. Jadi senang. Cerita travelling tuan-tuan ingat ayat 41, satu marhalah 41. Kalau 2 marhalah 82. Sunat kita qasar dah. Boleh qasar. Ya. Jadi 82 qasar. Ini adalah calculation yang terbaru. Ni latest calculation. Ya, yang dibuat dalam kitab Fiqh Manhaji. Ustaz dah sebut dulu kat sini. Ustaz sebut sekali lagi. Fiqh Manhaji adalah kitab fiqh yang terbaru dalam mazhab Syafi'i yang diterima pakai. Ya, di Azhar pun pakai, di UM pun pakai, UIA pun pakai. Ya. Malah penulis kitab tu Dr. Mustafa Al-Bura, ya, juga dilantik sebagai penasihat. Mana selalu datang KL tuan-tuan, ya. Kalau bank rakyat dia jemput Dr. Mustafa Al-Bura masih hidup lagi, ya. Apa ni, hafizahullah, mudah-mudahan Allah panjangkan usia dia dan jaga dia tuan-tuan. Sebab dia orang Syria. Ya, tuan-tuan tahulah Syria ni konflik. Ya. Jadi dia pun duduk di Jordan tuan-tuan, tak duduk di Syria, ya, kerana konflik yang berpanjangan. Jadi dia beberapa kali dah datang ke Malaysia ni, kerap dah datang tuan-tuan. Ya, bagi lecture, ya, bagi simposium, bagi seminar, ya, antaranya di Bank Rakyat lah. Bank Rakyat selalu jemput dia. Sebab anak-anak murid dia ada di Bank Rakyat, ya, di Takaful dan sebagainya. Salah seorang anak murid dia ialah mufti wilayah, ya, Datuk Dr. siapa, Zulkifli Al-Bakri. Tu anak murid kepada Profesor Dr. Mustafa Al-Bura, penulis kitab Fiqh Manhaji tadi. Tuan-tuan carilah kat kedai kitab Fiqh Manhaji, ya. Dan yang menariknya Fiqh Manhaji ni diterjemah oleh mufti wilayah, anak murid dia tuan-tuan, ya. Sebab banyak orang buat translation, dia main translate aja, tak dapat hak, ya. Tapi kita tengok mufti wilayah bila dia terjemah, dia minta izin guru dia. Barulah berkat tuan-tuan. Ya, kita baca buku dia pun sedap, kita kata, ya. Kerana yang menterjemah tu dapat izin daripada guru dia sendiri. Tu cerita dia. Jadi 41 ni adalah jarak satu marhalah. Ya, sebab marhalah tu itu istilah lama tuan. Ya, sekarang ni ialah lebih kurang 41 km. 82 km. Boleh qasar solat. Mana daripada sini tuan-tuan, mana jarak 82 km? Mana tuan-tuan? Ya, Melaka lebih lagi kan? Seremban boleh, sini sampai Seremban. Ada 82 tak sampai. Atas sikit lagi lah, ya. Senawang, okey, Senawang boleh. Maknanya sampai Senawang tu boleh, ya, 82. Kalau tuan-tuan daripada sini nak pergi Senawang dan seterusnya, yang itu boleh, ya. Dalam perjalanan tuan-tuan keluar daripada Korea tuan-tuan dah boleh qasar. Bukan mesti 82 km baru qasar. Perjalanan tu minimum 82. Dalam perjalanan tuan-tuan boleh singgahlah di mana-mana, ya. Seperti mana Nabi ajar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apa pengajaran ni tuan-tuan? Sebab kita tadabbur makna ayat. Di sini bila kita naik kenderaan, kita kena doa 2 kali. Tuan-tuan biasa doa sekali ke 2 kali? Haji Ramli doa sekali ke 2 kali? Ya, Haji Ramli, ramai yang jawab. Tolong jawab untuk Haji Ramli, ya. Walaupun namanya bukan Ramli, ya, tapi tolong jawab. Jadi betul tuan-tuan, ya. Baca doa 2 kali. Apa doa perjalanan? Yang biasa, kalau tuan-tuan biasa ikut ustaz tahulah yang kita duduk sebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itu doa dia. Barulah subhanallazi sakhkhara lana hadza sampai habis. Ya. Ambil daripada riwayat Sayyidina Ali kan. Sebab Ali bila Nabi nak naik kenderaan, Ali tolong naikkan Nabi. Kalau Nabi naik unta, Nabi naik sendiri. Tapi kalau Nabi naik kuda, Ali akan bantu Nabi naik. Sebab apa tuan-tuan? Apa beza unta dengan kuda? Ya. Sebab apa? Unta pun tinggi tuan-tuan. Kuda duduk. Sebab unta dia duduk, ya. Sebab tu dia tidur dalam keadaan duduk tuan-tuan. Tak pernah tengok unta tidur berdiri, tak pernah tengok lagi tuan-tuan, ya. Jadi bila unta tu duduk, Nabi naiklah, ya. Macam kalau tuan-tuan biasa naik unta. Tuan-tuan biasa naik unta kan? Ada pengalaman tak naik unta? Ya. Paling kurang tuan-tuan pernah naik unta di Jabal Rahmah paling kurang. Masa dulu, sekarang tak boleh, tak ada unta dah tuan-tuan. Ya, sejak Maskowi ni tak ada lah kan? Ya, tuan-tuan pernah naik. Ataupun tuan-tuan pergi ke Mesir. Ya, pergi Mesir. Tuan-tuan naik unta ke tak? Pergi Mesir tuan-tuan. Ya, biasanya kita pergi naik unta di kawasan mana? Di kawasan piramid, ya. Kat piramid tu kita naik unta. Atau tuan-tuan pergi ke mana kita panggil, ke
pun boleh naik unta. Banyak tempat lah nak naik unta ni tuan-tuan, ya. Jadi oleh kerana itu, unta kalau Nabi naik, Nabi boleh naik sendiri. Tetapi kuda tak, ya. Kuda kalau tidur berdiri ke baring tuan-tuan, ya. Kuda tidur berdiri tapi tak pernah jatuh tuan-tuan, tak pernah dengar kuda terjatuh, tak pernah dengar, ya. Sebab Allah buat begitu, ya. Jadi kalau naik kuda, Ali akan bantu naikkan atas kuda. Bila Nabi naik aja atas kuda, maka Ali kata, aku dengar Nabi bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Kemudian baru baca doa, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu yang Nabi buat. Itu yang kita tahu ni tuan-tuan, ya. Jadi doa ini dibaca 2 kali. Biasa kalau travel Ustaz baca sekali pada permulaan lah, ya. Tapi Ustaz share dia punya doa tu kerana cuba tengok, ya. Allah kata wa qala rkabu fiha, ya. Berkata Nabi Nuh, naiklah kamu di atasnya, bismillahi, dengan nama Allah yang pertama, majriha, ketika belayar, mula belayar tu kena baca doa, ya. Wa mursaha, dan ketika berlabuh, maknanya bila kita sampai destination kita kena baca doa yang sama sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Cuma tuan-tuan, ya, doa tu tak berakhir di situ, panjang lagi tuan-tuan doa tu, ya. Jadi doa tu berjela lagi, ya. Kerana apa? Sebab memang doa itu mengandungi makna-makna yang hebat-hebat tuan-tuan, ya. Sebab perjalanan kita tu ada pahala. Jadi itulah, ya, ada 2 tu. Sebab itu dengan nama Allah berdoa pada waktu mula perjalanan belayar dan ketika berlabuh, maknanya ketika sampai. So doa ni 2 kali, bukan sekali, ya. Inna rabbi, inna sesungguhnya Rabbi, Tuhan yang mencipta aku, la ghafurur rahim. Tuhan ini adalah Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha belas kasihan. Rahim ni bukan Maha Penyayang je tuan-tuan, ya. Kerana bukan semua kita Allah sayang. Tuan-tuan confirm ke Allah sayang tuan-tuan? Tak kan? Sebab itu Rahim maknanya belas kasihan. Walaupun kita tak berapa rajin sangat tuan-tuan, ibadah pun ciput je tuan-tuan, ya. Tapi Allah bagi juga, ya. Orang yang apa kita panggil, ya, orang yang sembahyang duha 4 rakaat ke 6 rakaat ke, bila buka sama juga, sama-sama nasi ayam juga tuan-tuan, ya. Sama-sama, ya. Jadi maknanya nak bagi tahu Allah tak bezakan. Kerana apa? Kerana Allah ini Rahim, Allah ni Maha belas kasihan, Allah ni merciful tuan-tuan, ya. Kalau Allah ni tak gracious and merciful tuan-tuan, ya, nasi ayam tu mungkin kita makan nasinya je tuan-tuan, ya, ayam tak ada, ya. Tapi kerana Allah tu the most gracious, the most merciful, maka Allah bagi juga, ya. Walaupun, ya, bagi tu dalam keadaan hamba aku ni walaupun jahat, ya, tapi bagi juga tuan-tuan, ya. Cuba tuan-tuan bayang, itulah Allah Rahim, Maha Pengampun, ya. Kemudian wahia tajri bihim, dan kapal itu tajri bihim, membawa mereka belayar, fi maujin, ya, merintasi gelombang kal jibal, seperti gunung. Maknanya ni betul-betul punya banjir tuan-tuan, ya. Dia punya apa kita panggil gelombangnya, wave dia tuan-tuan, kal jibal, macam gunung. Tuan-tuan bayang, ya. Tuan-tuan pernah tak tengok cerita Hollywood 2012? Pernah tengok? Pernah tengok, ya? Seorang je, yang lain tak tengok tuan-tuan, ya. Tuan-tuan ni betul-betul geng masjid lah tuan-tuan, ya. Filem tak tengok, ya. Cerita-cerita yang ada manfaat tuan-tuan kena tengok, ya. Dr. Oni ada tengok 2012? Ada, alhamdulillah. Sesibuk Dr. Oni pun masih sempat tuan-tuan, ya. Mana sibuk tuan-tuan dengan Dr. Oni, ya. Jadi makna nak bagi tahu, Dr. Oni pun tengok, ya, cerita gambaran kiamat, ya. Tapi memang itu gambaran saja. Yang selamat siapa dia? Yang berada dalam kapal, ya. Yang lain habis mati semua tuan-tuan, ya. Itu gambaran, ya. Kalau gambaran manusia pun dah hebat, yang Allah buat macam mana? Oh, itu lagi hebatlah tuan-tuan. Wanada Nuhu ibnahu, ya. Ini kita baca wanada Nuhun, ya, ibnahu. Lepas pada tanwin, ini belajar tajwid sikit tuan-tuan. Lepas pada tanwin ada hamzah wasal. Nampak kan? Hamzah wasal tu atas alif, huruf sad yang dipotong ekornya. Tuan-tuan tengok, nampak tak ekornya kat situ? Tuan-tuan nampak ke tak nampak soalan dia? Mana ada ekor dia tuan-tuan, dah kena potong. Ustaz baru cakap tadi, ya. Kepala sad kan kepala dia tu, mana ada ekor dia, tak nampak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nampak, Ustaz nak tengok Quran mana tuan-tuan pakai, ya. Jadi
ya, dia panggil sod. Sod tu sebab wasol makna sambung, ya. Jadi kalau kita berhenti wanada Nuh, ya, sambung dia ibnahu. Tetapi kalau tuan-tuan sambung sebab ada hamzah wasal, wanada Nuhun ibnahu, dia ada nun wiqayah kat bawah tu, dia panggil nun al-wiqayah. Ni tajwid tuan-tuan, ini ustaz tajwid lah kena ajar, tapi sebab dah jumpa tu ustaz kena sebut lah, ya. Jadi wanada Nuhun ibnahu, seolah-olah ada nun kecil, ya. Jadi tuan-tuan tak boleh baca wanada Nuhu ibnahu, salah tuan-tuan, ya. Wanada Nuhu ibnahu, tak boleh baca tanwin, ya. Tetapi bawahnya ada apa, ada nun, tak nampak nun kat situ, melainkan ada setengah Quran ada tulis. Quran tuan-tuan ada tulis nun, ya. Ada yang yang tak ada, ya. Jadi kena baca macam tu. Sebab apa? Sebab tanwin bertemu dengan hamzah wasal, dia memang ada nun al-wiqayah dipanggil, ya. Ada beberapa tempat dalam Quran yang begini, ya. Okey, jadi Nabi Nuh dia panggil anak lelaki dia ibnahu, anak lelaki. Wa kana fi ma'zilin, anak Nabi Nuh itu berada di ma'zil, di satu tempat yang jauh, yang isolated tuan-tuan, ya. Anak dia jauh sebab anak dia kan tak mau dengar cakap dia. Masa banjir berlaku, anak dia, ya, kalau tuan-tuan tengok cerita apa ni, Noah Ark, ya, tuan-tuan kena tengok cerita Noah Ark tu, menarik cerita dia tuan-tuan. Dia tunjuk apa pekerjaan Nabi Nuh, keluarga dia, macam mana anak dia tak setuju dengan dia, orang kampung dia hina dia. Tuan-tuan tengok, walaupun orang putih buat, tapi ada pengajaran dia. Paling kurang tuan-tuan dapat gambaran, ya. Noah Ark, ya. Tuan-tuan kena tengok. Macam tadilah, ya, cerita 2012 itu cerita kiamat. Noah Ark ni cerita banjir Nabi Nuh lah, ya. Ada banyak versi tuan-tuan, ya. Jadi bila apa kita panggil, ya, bila dah mula banjir berlaku, kata Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya, ya, Ad-Durrul Mansur, hujan turun daripada langit, hujan tak turun daripada awan. Ada beza tak tuan-tuan? Hujan turun daripada langit dan daripada awan. Kalau hujan turun daripada awan, maknanya, ya, bila habis air dekat awan tu, hujan berhenti, ya. Tetapi kalau hujan turun daripada langit, hujan tak akan berhenti melainkan Allah perintah, ya. Kata Al-Imam Suyuti, turun hujan berapa lama tuan-tuan? 40 hari 40 malam, ya. Cuba tuan-tuan bayang, 40 hari 40 malam hujan non stop tuan-tuan, ya. Kalau tempat kita hujan kadang berhenti kejap kan, ya, sempatlah juga jemur-jemur kain ke apa, ya, lepas tu hujan balik, berhenti balik, ya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab memang Allah murka dah kepada mereka, ya. Kemudian air keluar daripada bawah, ya, air keluar daripada bumi, daripada tanur, seolah-olah bumi ini adalah satu dapur yang besar, ya. Jadi keluar air daripada situ tuan-tuan, ya. Kemudian apa lagi? Jadi bila dia berada di ma'zil, tempat yang jauh, Nabi Nuh nampak. Nabi Nuh tahu anaknya tak beriman, tapi Nabi Nuh tetap panggil ya bunayya, wahai anak yang aku sayang, ya. Sedangkan anak tu jahat tuan-tuan, ya. Sebab apa? Sebab memang tuan-tuan, ya, kita kena guna, di sinilah kena guna psikologi lah tuan-tuan, dengan harapan bila panggil anak yang aku sayang, mau juga. Kalau orang Melayu mari intan payung, ya, macam itulah maksud dia, ya. Mari sini, mari naik, ya. Nabi Nuh maknanya sampai ke saat terakhir tetap Nabi Nuh dakwah juga dengan bahasa yang baik tuan-tuan, ya. Sebab itu kita dengan orang yang datang ke masjid, kita macam tu tuan-tuan, ya. Walaupun kita tengok orang ni tak pernah nampak, ya, bulan Ramadan pula nampak tuan-tuan, itu pun 10 yang pertama je tuan-tuan, ya. Kita jangan hina-hina dia, jangan sindir-sindir, ya. Patutnya bila datang kita welcome dia tuan-tuan, bagi dia tempat yang baik, ya. Kemudian kita kata bagi dia special, makan malam tu morih, bagi dia special tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita, itulah peluang kita nak tarik dia kepada masjid. Nanti kalau kata kebetulan, ya, keluarga dia ada meninggal ke, ada kedua, AJK kena datang tolong tuan-tuan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana mudah-mudahan ada juga dia fikir tuan-tuan, ya. Dia kata aku ni tak datang masjid, tak datang surau, ya, tapi bila aku susah, ada kematian, ada apa, tengok orang masjid tak putus-putus datang, semua orang masjid bantu, daripada Nazir sampailah kepada apa kita panggil, kepada Tok Siak, semua bantu. Mungkin harap-harap, ya, dalam hati dia, mana lepas ni kena datang masjid lah, ya. Terbukti orang masjid ni bukan fake lah, memang betul-betul punya tuan-tuan, ya. Tapi kalau bila dia datang malam pertama, kita nampak, kita ya, apa mimpi, ya, apa mimpi datang masjid, malam besok tak datang tuan-tuan, ya. Kita selalu bila kita nampak je ada kawan kita datang masjid, kita kata ni mesti anak nak kahwin ni, kita kata ni dia nak menjemput lah ni, ya. Dia nak tunjuk, dia nak tunjuk inilah bapa pengantin, ya.
Kalau macam itulah kita buat, makin jauh orang daripada masjid, tuan-tuan. Makin jauh orang daripada agama. Kita tak boleh buat begitu. Nabi tak pernah ajar macam tu, tuan-tuan. Okey, cuba tengok apa Nabi Nuh kata. Ya bunayya, wahai anak yang aku sayang, ya, irkab ma'ana, mari naik bersama dengan kami. Wala takum ma'al kafirin, janganlah kamu termasuk daripada kalangan orang-orang bersama dengan orang-orang kafir. Jangan duduk bersama orang kafir, sebab orang kafir tenggelam semua, tuan-tuan. Tetapi itulah, ya, kita dah dakwah, Nabi Nuh dah dakwah. Tengok apa kata anak dia, tuan-tuan. Ni anak yang durhaka lah. Qala, kata anak dia, sa'awi, aku akan cari perlindungan, ila jabalin, ya, ke sebuah bukit, ya'simuni minal ma', yang akan menyelamatkan aku daripada air. Anak dia tak mahu, tuan-tuan. Ya, tetap juga tak mahu, ya, sampai ke apa kita panggil saat terakhir, masih lagi Nabi Nuh, ni anak yang ku sayang, mari intan payung, ya, mari datang, mari naik, ya. Nabi Nuh offer, tak mahu, tuan-tuan. Itu yang kita kata manusia ni, ya, hidayah ni bukan milik kita, hidayah milik Allah, ya. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah kepada Abu Talib, ajak Abu Talib masuk Islam, ya, sampai Abu Talib nak meninggal, Nabi masih dakwah lagi, tuan-tuan, ya. Abu Talib macam nak terima, tapi Abu Jahal and the gang ada kat situ. Dia kata Abu Talib, ya, kalau adakah kamu nak tinggalkan agama nenek moyang kamu, ya, kalau kau tinggalkan agama nenek moyang kamu, mayat engkau kami akan campak nanti di tengah-tengah padang pasir, ya. Jadi masa tu, ya, bila Nabi dakwah, Abu Jahal pun dakwah juga, tuan-tuan, ya. Sebab apa? Ya, sebab memang bila ada Musa, di situ ada Firaun. Di mana ada Namrud, di situ ada Ibrahim. Di mana ada Abu Jahal, di situ ada Nabi, tuan-tuan. Maknanya nak bagi tahu itu cabaran dakwah sampai ke hujung, masih lagi, tuan-tuan. Anak dia tak mau, ya. Kata Nabi Nuh, qala, kata Nabi Nuh, la asimal yaum, tidak ada yang boleh menyelamatkan pada hari ini, min amrillah, daripada perintah Allah. Mana banjir ni tak ada siapa yang boleh selamat, illa, melainkan man rahim, melainkan orang yang mendapat rahmat, mendapat belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahala bainahuma, yang sedih, tuan-tuan, ya, wahala, ya, dan menjadi penghalanglah bainahuma, di antara mak dengan anak dengan bapa tadi, al-mauj, ya. Tiba-tiba anak tu makin jauh, datang gelombang besar pula, tuan-tuan. Fakana minal mughraqin, maka berakhirlah riwayat anak dia, termasuklah ia minal mughraqin, daripada kalangan orang yang tenggelam, mati anak dia, tuan-tuan. Ya, Ibnu Katsir kata namanya Kan'an, sebab Nabi Nuh ada 5 anak, ya, anak lelaki semua, ya. Seorang anak dia meninggal sebelum banjir, dah tinggal 4 dah. Daripada 4, 3 yang beriman, seorang tak beriman, tu yang mati tu Kan'an. Mana ada 3 lagi, 3 ni duduk atas kapal, ya. Ibnu Katsir kata namanya siapa dia? Sam yang pertama, yang kedua Ham, yang ketiga Yafis, ya. Sam, Ham dan Yafis. Kita ni daripada keturunan 3 tu, tuan-tuan. Memanglah kita daripada Nabi Adam, ya. Tapi tuan-tuan kena ingat, ya, bukan semua yang apa kita panggil, ya, yang zaman Nabi Adam tu beriman. Sebab itu zaman Nabi Nuh ada tapisan, yang tak beriman habis mati semua, tuan-tuan. Maknanya kita ni semua daripada yang beriman lah, ya. Walaupun jadi jahat juga, tapi daripada beriman asal dia. Daripada 3 anak Nabi Nuh, Sam, Ham dan Yafis, ya. Itu dia punya cerita dia, tuan-tuan. Okey, ya. Kemudian apa lagi? Waqila ya ardu bla'i, dan dikatakan kepada bumi, ibla'i ma'aki, wahai bumi, telanlah air yang keluar. Tadi air kan keluar, ya. Jadi apa ni air tu, bumi telan balik, tuan-tuan. Wa yasama, dan juga, ya, apa ni langit, akli'i, berhentilah kamu, ya, ataupun apa kita panggil, ya, stoplah kamu, ya, daripada menurunkan hujan. Barulah berhenti, Allah perintah, sebab hujan turun daripada langit, bukan daripada awan, ya. Wa ghidal ma', maka surutlah air baru surut, tuan-tuan, ya. Wa qudiyal amr, dan selesailah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wastawat alal judi, dan kapal tadi, ya, berlabuh di atas bukit namanya Judi, tuan-tuan, ya. Jadi bukit Judi ini bukan judi-judi itu, tuan-tuan. Ini memang namanya Judi, ya. Jadi bukit Judi ini, ini ada perbincangan para ulama lah. Ada yang kata duduk di banjaran Ararat. Ararat tu di Turki lah, Turki Iraq, ya, Turki Babylon Syria kat situ. Ada yang kata duduk di Armenia Georgia, tuan-tuan,
ya. Sebab itu pun kawasan pergunungan juga, ya. Armenia ni negara Caucasus lah, ya. Maknanya Azerbaijan, Armenia dan juga Georgia, ya. Tempat yang dikatakan salah satu tempat yang disebut sebagai kemungkinan, ya, di Iron Gate of Alexander the Great, ya, di Georgia dan Armenia tu antaranya, ya. Kawasan pergunungan, ya. Jadi katanya Nabi apa kita panggil, ya, ni Zulkarnain, ya, membina dia punya Iron Gate of Alexander the Great tu. Kalau kita percaya Alexander the Great tu adalah Iskandar Zulkarnain, kat situlah dikatakan, ya. Dan kesan dia boleh nampak lah, boleh tengok, ya, dia punya apa kita panggil benteng yang dibuat daripada besi dan juga tembaga, ya. Okey, selesai tuan-tuan. Ayat 44, ya, sebelum kita berakhir ayat 45, ya. Jadi ayat 44 ini para ulama dalam bidang perubatan Islam, ya. Jadi ini berlaku masa kami ke Jordan lah, ya. Kebetulan bila sampai satu tempat, ya, di Petra tuan-tuan, jadi ada salah seorang daripada jamaah kita yang bila dia buang air, ya, keluar darah tuan-tuan, dan darah tu tak berhenti, ya. Tak berhenti keluar darah, ya. Jadi pagi-pagi berlaku sebab kita nak keluar awal, ya. Jadi macam biasalah klinik Arab mana ada buka pagi-pagi tuan-tuan, ya. Dia buka lambat. Jadi nak buat macam mana? Jadi isteri dia telefon ustaz, ya. Dia kata, ustaz ada tak ayat Quran yang kalau kita baca mudah-mudahan, ya, sesuatu yang keluar ni dia berhenti. Ustaz kena tanya apanya yang keluar, kena bertanya dulu tuan-tuan, ya. Sebab nanti baca benda-benda apa kita panggil, ya, yang tak sepatutnya dah tak keluar-keluar langsung nanti, ya. Jadi dia pun cerita, kena ceritalah, ya. Ustaz kata kalau tengok dalam Quran memang tak adalah cerita secara spesifik, tak ada, tetapi tafaul boleh. Tafaul tu mana ambil sempena, macam kita lah kan, bila kita stuck dalam lift, ya, kita naik lift, kemudian apa kita panggil blackout, ya. Macam mana kita nak telefon pun tak boleh, ya. Kita punya handphone pula low bat pula tuan-tuan, ya. Jadi macam mana nak buat? Jadi apa doa yang kita bacalah doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh tak baca doa tu tuan-tuan? Tetapi tuan-tuan jangan lupa, Nabi Yunus baca ketika dia berada dalam perut ikan, tuan-tuan berada dalam perut lift tuan-tuan, beza, ya. Jadi jangan ambil secara literal, ya. Yang penting berada dalam kesusahan. Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Dalam perut ikan gelap tak? Sama, gelap ke terang? Gelap, sama macam dalam lift tadi. Nabi Yunus berada dalam kesusahan tak? Ya, dalam kesusahan, ya. Takkan nak duduk lama dalam tu. Jadi Nabi Yunus baca, ya, ayat berapa tu? Ayat 83 surah Al-Anbiya, ya. Ayat 83 surah Al-Anbiya, ayat 87 afwan. Ayat 83 doa Nabi Ayub, ya, ayat 87. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah melainkan engkau ya Allah, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni, maha suci engkau, ya, sesungguhnya aku ni kuntu minaz zalimin, aku termasuk orang zalim. Ulang balik, ya. Mudah-mudahan terlepas kita daripada musibah atau ujian tadi. Samalah tuan-tuan, oleh kerana darah tak keluar, nak baca apa tuan-tuan, ya. Jadi ustaz anjurkan dia baca ayat ni, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama aqli'i wa ghidal ma' wa qudiyal amar, ya. Baca sampai situ aja, tak payah baca berlabuh atas bukit judi, tak payah baca tuan-tuan. Nanti betul-betul tuan-tuan duduk atas bukit judi nanti, ya. Jadi baca sekadar yang berkait sahaja. Wa qila ya ardu bla'i, wahai bumi telanlah air yang keluar daripada dirimu. Wa ya sama, ya, wahai langit, aqli'i, stop, berhenti, ya. Wa ghidal ma', maka berhentilah, surutlah air tadi. Wa qudiyal amar, dan selesailah, ya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tuan-tuan nak habiskan pun tak ada masalah lah, ya. Tapi sampai situ pun sudah memadai. Wallahu a'lam. Maknanya boleh baca tuan-tuan. Kerana dalam Quran ni ada banyak benda, ya. Macam kita sakit kan, Nabi Ayub sakit lain, kita sakit lain, ya. Boleh tak kita baca doa Nabi Ayub? Boleh, ya, tak ada masalah, ya. Macam kita kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat 173, ya, surah Ali Imran, ada cerita ketika Nabi dan para sahabat tengok tentera Badar datang, orang Quraisy 1000 orang datang, Nabi 300 orang je. Bila Nabi nampak, ya, mereka datang,
wa qalu, Nabi pun berdoa bersama dengan para sahabat. Apa doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu doa Nabi. Mengapa Nabi baca doa ni? Kerana Nabi diajar oleh Allah, Nabi Ibrahim ketika dicampak oleh Namrud ke dalam api, ya, api itu seminggu dihidupkan tuan-tuan, besar api itu. Dan Nabi Nuh dicampak daripada atas bukit, ya. Kalau tuan-tuan pergi ke satu tempat di Turki namanya Shanli Urfa. Shanli Urfa ni kalau kita naik flight 2 jam daripada Istanbul tuan-tuan. Dia sebelah timur, mana sebelah tenggara, ya. Kita panggil south east lah, ya, south east, sebelah timur bawah, ya, tenggara. 2 jam daripada Istanbul, ya. Kampung Nabi Allah Ibrahim, ada bukit, ya, dan dibuat macam tali tuan-tuan. Nabi Ibrahim ditarik dan dilepaskan macam lastik lah, ya, macam katapul. Kemudian Nabi Ibrahim, sebab api itu terlalu besar, tak ada orang berani nak pergi dekat, dicampak daripada atas bukit masuk ke dalam api tadi. Ketika masuk dalam api, apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ya. Nabi Ibrahim sebut hasbiyallah, cukuplah Allah sebagai penolong, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil pelindung adalah Allah. Diulang. Kata para ulama, kita tak tahu berapa banyak kali Nabi Ibrahim ulang. Bila ceritanya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bukan dalam api tetapi dalam perang, ya. Dan Nabi melihat tentera musuh datang. Ayat 173, ya. Allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Manusia dah berkumpul, tentera dah berkumpul untuk memerangi kamu. Fakhshawhum, maka takutlah akan mereka, ya. Tetapi orang beriman fazadahum imana, bertambah iman mereka. Wa qalu, dan mereka berdoa. Apa Nabi doa tuan-tuan? Hasbunallah. Kalau seorang, hasbiyallah. Kalau ramai, hasbunallah. Maknanya Nabi juga menggunakan doa nabi-nabi dulu, ya, untuk kita, walaupun situasinya berbeza. Nabi Ibrahim dalam kebakaran api. Jadi kalau tuan-tuan tengok ada kebakaran, selain daripada tuan-tuan panggil bomba, tuan-tuan kena baca, ya. Apa tuan-tuan baca? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau kita ramai, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau tuan-tuan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat, masukkan ayat ini sebagai ayat wajib ketika memadamkan api, tuan-tuan, ya. Jangan baca benda lain pula, baca yang tu, ya. Tuan-tuan baca Allahumma barik lana fima razaqtana pula tak kena, tuan-tuan, ya. Itu doa makan, tuan-tuan, ya. Jadi baca doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kena baca. Sebab itulah Allah bagi kemenangan kepada Nabi Muhammad, seperti mana Allah selamatkan Nabi Ibrahim daripada Namrud. Itu cerita dia. Yang terakhir tuan-tuan di bawah, ya. Jadi ayat 44, kalau orang tanya apakah kaedah yang kita pakai tadi, dia panggil kaedah apa tuan-tuan? Tafaul, ambil sempena. Oleh kerana Nabi Yunus sakit, oleh kerana Nabi Ayub sakit, kita pun sakit, kita baca doa Nabi Ayub. Ayat 83 surah Al-Anbiya. Oleh kerana Nabi Yunus berada dalam perut ikan, ya, dalam keadaan susah, musibah, kita pun dalam keadaan musibah juga. Ni balik malam kita kata, ya. Ni malam tarawih kan. Tarawih pun dah lewat 20 rakaat kita kata. Lepas tu tadarus pula tuan-tuan, ya. Kemudian makan pula, ya. Jadi sampai pukul 1.30 baru nak balik. Rumah pula jauh tuan-tuan, ya. Nak balik Cyberjaya tuan-tuan. Macam Haji Jamal nak balik Cyberjaya. Jadi bila nak balik Cyberjaya bukan dekat, ya. Katalah, ya, naik kereta pula stuck tuan-tuan, stranded tepi jalan. Tengok sebelah kanan kawasan perkuburan Islam tuan-tuan, ya. Ya. Jadi ini dalam start tak mau. Nak kata minyak tak ada, minyak baru isi penuh tuan-tuan, ya. Minyak 97 pula tuan-tuan, bukan 95, ya. Jadi nak kata tak servis selalu dah. Jadi apa masalah dia? Start tak mau, tak mau, ya. Jadi oleh kerana panas dalam, kita pun buka sikit, ya. Angin pun sepoi-sepoi bahasa je datang daripada kawasan perkuburan Islam tadi tuan-tuan, ya. Tengok sebelah kiri jirat Cina pula tuan-tuan, sebelah kiri, ya. Macam mana tuan-tuan? Bacalah, ya. Bacalah tadi apa tadi, ya. Baca, boleh dua-dua boleh baca. Antaranya ialah doa Nabi Yunus tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca ni, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Baca, kena ulang-ulang baca tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan pun oleh kerana lama sangat baca tuan-tuan, tertidur tuan-tuan, ya. Apa berlaku tuan-tuan? Tahu-tahu dah sampai rumah dah tuan-tuan. Siapa tolak pun kita tak tahu tuan-tuan, ya. Tahu-tahu terjaga, ya. Terjaga isi kita ketuk-ketuk sebab nak sahur, ya. Dia tengok tak balik-balik lagi,
Tengok-tengok kereta kita dah sampai dah di luar pagar. Dia pun kejut kan, ya. Kita pun bangun. Kita pun tak tahu siapa yang menolak kita daripada kawasan perkuburan tadi ke sini. Wallahu alam, ya. Itu berkat doa yang kita baca, tuan-tuan, ya. Cuba bayangkan. Jadi kalau tuan-tuan berada dalam keadaan begitu, doa-doa ni lah yang kena biasa baca, tuan-tuan. Tetapi doa ni jangan baca bila bermasalah, ya. Nanti tuan-tuan lupa. Jadi kena selalu ulang, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kena sentiasa, ya, dia apa kita panggil, bermain, meniti di bibir kita, tuan-tuan, ya. Wa nada nuhun rabbah, ya. Jadi Nabi Nuh pun dia pun menyeru Tuhan, ya. Kata dia faqala rabbi, maka kata Nabi Nuh, rabbi wahai Tuhan yang mencipta aku, innabni min ahli, sesungguhnya anak lelaki aku yang mati tadi, yang lemas tadi, ialah daripada kalangan keluarga aku. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janjimu adalah benar ya Allah, ya. Sebab Nabi Nuh anggap dia adalah anak, memang betul, ya. Biologically speaking dia memang anak Nabi Nuh. Wa anta ahkamul hakimin, sedangkan engkau adalah hakim yang maha adil, ya. Kita kena baca satu ayat di sebelah belakang tu, tuan-tuan. Tak boleh habis di situ, ya. Patutnya habis di ujung tu. Baca satu ayat lagi, ayat 46. Qala ya Nuh, wahai Nuh. Ni Allah jawab. Sebab Nabi Nuh bercakap dengan Allah, maka Allah jawablah, ya. Allah respon kepada doa Nabi Nuh. Sebab Nabi Nuh kata, kan anak aku, pasal apa Allah tak selamatkan dia, ya. Seolah-olah Nabi Nuh apa kita panggil, ya, mengadulah, ya, pasal apa anak aku tak selamat, sedangkan Allah janji keluarga aku akan selamat. Ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlika, wahai Nuh, sesungguhnya anak lelaki kamu itu bukan daripada keluargamu. Nampak, tuan-tuan? Walaupun dari segi biologi dia adalah anak Nabi Nuh, ya, anak yang sah taraf, tetapi kerana dia tidak beriman, dia bukan lagi ahli keluarga, tuan-tuan, ya. Bukan ahli keluarga, ya. Innahu amalun ghairu salih, kerana dia buat amalan yang tak soleh, amalan yang tak elok. Fala tas'alni ma laisa laka bi ilmun, Nuh, jangan tanya apa yang kamu tak ada ilmu tentangnya. Jadi Allah tak nak berdebat dengan Nabi Nuh, ya. Inni a'izuka, sesungguhnya aku, kata Allah, a'izuka, aku nasihat engkau wahai Nuh, antakuna minal jahilin, supaya engkau tidak termasuk orang jahil, ya. Kita kena stop kat situ, tuan-tuan. Kalau sambung lagi menarik ni, ya, tapi tak apa, kita biarkan di situ dulu, tuan-tuan, ya. Jadi apa ni akan datang, kita sambung sikit cerita tu di hujung, ya. Kemudian baru masuk cerita siapa? Cerita Nabi Hud. Barulah, ya, kemuncak dia cerita Nabi Hud lah, tuan-tuan. Pasal surah ni surah Hud, tapi ada panjang cerita Nabi Nuh, ya. Jadi kita berhenti pada ayat 46 tu, ya. Okey, tuan-tuan, ada soalan apa-apa silakan, ya. Kemungkinan, ya, itu kemungkinan, maknanya itu apa kita panggil geologis, ya. Orang kaji bumi lah yang kena cerita lebih detail, ya. Quran tak cerita detail sangat, ya, tapi Quran punya tujuan pengajaran. Kita kena ingat, sebab tu Quran tidak mendetail. Boleh tak Allah cerita benda-benda tu? Sudah tentu Allah Maha tahu, ya. Tetapi macam tadilah, ya, kalau geologis cerita daripada geological punya apa kita panggil explanation, mungkin bukan semua orang faham, ya. Tetapi kalau dicerita dalam bentuk yang umum, ya, ada pengajaran, semua manusia boleh faham. Nelayan ke dia, polis ke, tentera ke, guru ke, ya, tak kira siapa dia, tuan-tuan. Sebab Quran boleh dipahami oleh semua orang. Sebab tu pendetailan itu ahli sains lah kena cerita lebih detail, ya. Tapi yang pasti banjir itu real, ya. Ini bukan cerita-cerita palsu, tak. Sebab ayat kedua surah Al-Baqarah Allah sebut zalikal kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan dalamnya. Maknanya semua cerita Quran adalah cerita benar, ya. Tapi kita railah, ya, penjelasan daripada ahli kaji bumi nak cerita tentang pergerakan apa ni, ya, bumi apa semua sebagainya, itu kita welcome, dan tak ada masalah, ya. Cuma secara umum Quran nak bagi tahu pengajaran, ya. Buat macam ni kesan dia, ya. Kalau buat macam ni, ini cause dia, apa efek dia, cause and effect relation, ya, mesti ada, ya. Okey, lain ada, silakan tuan-tuan, ada apa, ya, Haji? Nama-nama Nabi macam mana? Okey, ya. Jadi alhamdulillah, ini pelajar-pelajar macam ni kita nak, tuan-tuan, ya.
Baik, bila guru terlupa, diingatkan guru, tuan-tuan. Ya. Ini kalau ada hadiah pelajar calon-calon pelajar cemerlang ni, boleh masukkan nama dia. Tolong ambil, ya. Okey, jadi kita dah hafal 10 kan, ya. Siapakah pemain yang Nabi yang pakai jersey nombor 10? Siapa, tuan-tuan? Nabi Yaqub. Ya, Nabi Yaqub, ya. Nabi Ibrahim pakai jersey nombor berapa? Nabi Ibrahim, ya, nombor 6, ya. Jadi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, ya. Nabi Nuh yang kita cerita ni ialah nabi yang ketiga. Nabi yang pertama berhadapan dengan penyembah berhala. Zaman Nabi Adam tak ada penyembah berhala. Ni Ibn Katsir sebut dalam story Saudara Prophet, ya. Kedua, zaman Nabi Idris pun tak ada lagi orang sembah berhala. Selepas Nabi Idris wafat, baru mula orang sembah berhala. Sebab itu Nabi Nuh adalah nabi pertama yang diutus kepada kaum yang sudah ada penyembah berhala. Jadi sebab tu cabaran Nabi Nuh lebih hebat. Sebab tu nabi-nabi ulul azmi kan, ulul azmi ni yang cabarannya hebat kan, ada 5 semua. Bermula dengan Nabi Adam ke Nabi Nuh, tuan-tuan? Nabi Nuh, nombor pertama Nabi Nuh. Yang kedua Nabi Ibrahim, ini yang menghadapi cabaran hebat. Kemudian Nabi Musa, hebat, tuan-tuan. Nabi Isa lagi hebat. Nabi Muhammad, itu paling hebat, tuan-tuan. 5. Nuh, ya. Kemudian Ibrahim, kemudian Musa, Isa, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya daripada 25 tu ada 5 yang ulul azmi, yang memiliki keazaman yang hebat kerana cabaran dakwah mereka hebat. Ya, balik pada yang 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Ya, Adam, Idris, Nuh nombor 3 yang kita bincang, kemudian Hud yang kita akan masuk ceritanya. Ya, yang nama surah ni digunakan nama Nabi Hud. Ya, Hud dan Saleh. Hud dan Soleh yang Arab, ya, 2 Arab, yang lain bukan, ya. Hud dan Soleh Arab, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya daripada 25 ni ada 3 yang Arab, Hud, Soleh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 kan. Kita pergi another 5 yang kita dah sebut. Siapa lagi, tuan-tuan? Ibrahim kan. Ibrahim. Lepas Ibrahim, Nabi Lut, ya, anak buah dia. Nabi Lut dan Nabi Ibrahim tadi berasal daripada mana? Ya, daripada Babylon, ya. Ataupun kalau lebih luas lagi kita panggil Mesopotamia. Mesopotamia tu lagi luas, tuan-tuan. Ya, Babylon tu negara tersebut, Babil yang Quran sebut tadi. Surah Al-Baqarah ayat 102. Cerita tentang 2 malaikat yang diutus, ya, kepada manusia. Siapa nama malaikat tu tadi, tuan-tuan? Ya, Harut dan Marut. Kalau orang Melayu, Karut dan Marut, tuan-tuan. Ya, daripada Harut dan Marut, ya. Mungkin perkataan Karut Marut tu daripada situlah, ya. Jadi Ibrahim dan Lut. Kemudian sudah tentulah anak Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak. Kemudian cucu Nabi Ibrahim yakni Yaqub. Jadi Yaqub nombor 10, ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub. Okey, dah 10 dah. 10 ni dah, tuan-tuan dah masyi dah kan, ya, dah ulang-ulang kan. Ini masa ni tutup mata pun boleh jawab dah kan. Ya. Kemudian 5 lagi. Siapa lagi 5, tuan-tuan? Lepas pada Yaqub dah tentulah Yusuf, ya, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, ya. Jadi Yusuf, lepas Yusuf Ayub, ya, yang sakit tadi kan, ya. Kemudian Syuaib, ya, kerana dari segi umur Syuaib lagi tua daripada Nabi Musa, tapi hidup sezaman. Syuaib, Musa, Harun hidup sezaman. Syuaib jumpa dengan Musa, Syuaib tak jumpa Harun, sebab Harun duduk kat Mesir. Syuaib duduk di mana, tuan-tuan? Apa negara moden dia? Syuaib, ya. Madian tu nama tempat, negara dia, negara Jordan, ya. Jordan. Jadi apa ni, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, ya, Harun, sudah, ya. Harun abang Nabi Musa. Jadi 15 lah dah dapat, ya. Terima kasih Haji Jamal, ya. Apa ni, keep up the good work, ya. Kena teruskan, bagus ingatkan, ya. Dean's list insya-Allah, ya. Tapi exam semua orang kena ambil exam, ya, tak ada pengecualian, exception tak ada, tuan-tuan, ya. Okey, jadi itulah 15, ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun. 15. Tuan-tuan boleh buat dalam bentuk lagu, ya, boleh buat dalam bentuk lagu. Boleh letak lagu apa je, ikut pada kegemaran tuan-tuan lah. Yang penting ingat, tuan-tuan, ya. Apa ni, kalau ustaz guna menceceh, tuan-tuan, lagu menceceh, ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, ya, sambunglah, tuan-tuan, ya.
Sebab dia tak ada free show, tak ada tuan-tuan, minta maaf ya. So Ustaz sebut yang awal saja ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Ikut suka hati tuan-tuan lah ya. Tapi yang ada lagu ni ialah Raihan, kumpulan Raihan ya. Nazri Johani dia ada nyanyi lagu ni ya. Senang nak ingat tuan-tuan ya. Okey, itulah yang boleh Ustaz kongsi pada hari ni. Banyak dah tuan-tuan yang kita dapat ya. Pengajarannya apa? Pengajarannya sudah tentu dakwah mesti diteruskan, dan dakwah menghadapi cabaran pasti tuan-tuan ya. Dan dakwah yang paling apa kita panggil ya, paling dekat dengan kita, dakwah suami kepada isteri, dakwah isteri pada suami ya. Jadi ada yang suami rajin datang masjid, mungkin isteri belum. Ada isteri yang datang masjid, suami belum ya. Ada yang dua-dua dah datang ya. Yang paling sedih, dua-dua tak datang tuan-tuan ya. Itu paling sedih sekali ya. Jadi kita duduk dalam kategori mana ya? Mungkin dua-dua tak datang, anak dia pula datang, anak dia pula beriman tuan-tuan, anak dia yang dakwah pada mak bapak. Jadi masing-masing lah ya. Ada bapa dakwah pada anak, contoh Nabi Nuh ya. Bapa dakwah kepada isteri, suami dakwah pada isteri, suami dakwah pada anak ya, tapi tak berjaya tuan-tuan. Tak berjaya tu, itu bukan urusan kita, yang penting kita dakwah saja ya. Kerana apa? Kerana dakwah tu memang tanggungjawab setiap muslim ya. Sama ada sikit atau banyak, semua orang kena buat. Kerana apa tuan-tuan ya? Kerana memang hidup ini adalah dakwah sepanjang masa tuan-tuan. Walaupun kita cakap, walaupun kita bagi mesej, walaupun kita viralkan benda-benda yang berkaitan dengan agama, boleh tuan-tuan, apa saja ya. Dakwah tak mesti pegang apa ni kita kata tongkat nak bagi khutbah, tak mesti. Dakwah tak mesti pakai mikrofon ya. Dakwah ni dalam apa saja bentuk ya. Cara kita bercakap ya, apa kita panggil kelakuan kita ya. Dan sudah tentu action speaks louder than word tuan-tuan, dah pasti ya. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang tu cakap banyak ya, tapi perbuatan tak ada pun ya. Dia suruh orang sembahyang duha, dia tak sembahyang duha pun tuan-tuan ya. Dia suruh orang puasa sunat, dia pun tak puasa sunat ya. Jadi sebab itu Allah buat nabi-nabi dan rasul sebagai contoh pada kita. Dan nabi-nabi dan rasul ni semua adalah manusia ya, mereka bukan malaikat. Sebab itu apa kata Nabi Nuh, aku tak boleh nak bagi projek kepada kamu, khazanah tak boleh, tak ada tuan-tuan. Aku tak boleh nak bagi apa ya, aku tak boleh nak janji ni, tak ada tuan-tuan ya. Dan aku apa lagi ya, aku bukan malaikat ya. Apa yang aku buat ni, ini semua adalah perintah Allah saja, sekadar perintah Allah. Kalau berjaya, berjayalah. Kalau tak berjaya, nak buat macam mana ya. Kalau berjaya, bonus kepada kita tuan-tuan. Itulah ya yang boleh Ustaz kongsi pada hari ni, mudah-mudahan ada manfaat tuan-tuan. Kita ada beberapa slot lagi ya, kita usahalah cuba juga habiskan. Kalau tak habis, nanti kita fikirlah macam mana cara nak menghabiskannya tuan-tuan ya, sama ada baca sendiri ataupun bagaimana ya. Okey, sekadar tu, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam.